Encik Kamarul ada ke dalam ni? Sebentar ya. Okey, dah jumpa dah. Halo bos. Okey eh? Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Oh, sorry, dia ada muzik kan dia. Dekat kampung ni lah. Oh, dia punya background dia dekat ada kongsi ya. Syah. Dengar tak suara saya? Okey, suara jelas. Okey, boleh. Dengar jelas. Alright, right. Okay, dah boleh Cuma buat saya tu? nak remind sikit lah, takut saya punya connection dekat line dekat kampung ni takut sama tu. Just remind lah, nanti saya akan masuk balik. So, Okey, saya serah dulu majlis ni pada Puan Rafina dulu sebagai pengacara kita pada hari ini. Okay, Assalamualaikum. Boleh dengar ke suara saya? why? Okey, selamat datang. Terlebih dahulu saya ingin ucapkan selamat datang kepada penceramah kita pada hari ini, iaitu Encik Kamarul Zaidi bin Abdul Ghani, iaitu sebagai pegawai pertanian di Taman Pertanian Universiti Putra Malaysia. Terima kasih Encik Zaidi kerana sudi bersama kita pada hari ini. Okey, tanpa membuang masa, saya teruskan majlis pada hari ini kepada Encik Kamarul Zaidi untuk meneruskan dengan tajuk ceramah pada hari ini, iaitu tanaman bijirin dan juga kekacang. Dipersilakan Encik Kamarul. Baik, terima kasih kepada Puan Rafina selaku moderator kita pada petang ni. So, terima kasih juga kepada semua barisan pengajar daripada Pusat Asasi Sains Pertanian UPM dan juga penyelaras asasi di Taman Pertanian Universiti ataupun nama barunya Pusat Pertanian Putra, Puan Rafina Adnan, tak sure dia masuk ke belum. Dan juga kepada beberapa orang staf saya lah, Cik Muhammad Faiz dan Faiz bin Muhammad Syafiq ni bukan Faiz Asasi, dan juga Cik Muhammad Imran Umar. Saya tak sure dia nak masuk ke belum. So sebelum tu semua okey ke? Saya dah share screen ni, ada nampak tak? Cuma tak slideshow lagi. Okey, skrin nampak. Jelas. Jelas Jelas. Slideshow ke belum? Screen slideshow ke masih dalam mode ni lagi? Slideshow tak kelihatan. Dia masih lagi dalam mode. Betul? Yang bukan slideshow tu. Okey. Okey. Okey ke? Slideshow dah. Alright. Boleh. So sebelum tu nak perkenalkan diri saya sendiri lah. Saya Kamarul Zaidi bin Abdul Ghani, selaku pegawai pertanian di Taman Universiti.
So far untuk pengalaman saya di tanaman biji dan kacang ni bermula pada 2017 sehingga sekarang lah. Okay, dan saya dibantu oleh dua orang penerbit pertanian iaitu Cik Muhammad Faiz Ahmad Syafi'i dan juga Cik Muhammad Imran Omar selaku penolong pertanian. Okay, section saya adalah section tanaman ladang di mana kita orang cover untuk tanaman kontan ataupun tanaman jenis yang jangka sederhana lah. Dia ada jangka pendek dan juga jangka panjang. Macam Cik Fitri semalam pula 2 hari lepas dia jangka panjang lah untuk tanaman industri. Dan saya adalah tanaman kontan. Recording in progress. Okay, biasa kita cover untuk tanaman bijirin. Tanaman bijirin yang ada biasanya untuk jagung, apa lagi So untuk topik ni sebenarnya memang kita cover untuk pengajaran kelas tanaman ladang juga iaitu AJR 3001. So topik yang sama. Okay, so nanti kita akan masuk lah, kita akan cerita beberapa contoh tanaman bijirin dan juga kacang yang kita ada lah. So untuk pengetahuan juga ladang, section tanaman ladang ni dulu lebih dikenali sebagai ladang kongsi lah. Okay, maknanya rata-rata sini-sini UPM ni dia lebih kenali ladang kita ni sebagai ladang kongsi. So berkawasan lebih kurang dalam 10 hektar ataupun dalam 26 ekar lah. Actually dia punya kawasan ladang ni besar lagi sebenarnya, tapi sebab ada pembangunan untuk hospital pengajaran, so dia dah mengecil lah saiz ladang dia. So sekarang ni untuk pengetahuan kalau semua adik-adik nak tengok ladang ni sekarang ni lebih popular dengan tanaman nenas MD2 lah. Dia mahal, dia kalau daripada jalan UPM Mardi tu nak ke Max tu, kita akan ada satu laluan masuk ke HP UPM tu, sebelah kiri tu ataupun yang nampak kawasan tanaman nenas tu, tu dah ladang kongsi. Okay. So sekarang kita memang fokus pada tanaman nenas MD2 lah untuk premium. Okay. So so far dengar tak semua? Clear, alright. So kita akan teruskanlah dengan tanaman kita hari ni iaitu tanaman bijirin dan kacang. Okay, so apa itu bijirin? Bijirin ni adalah jenis tanaman yang kebanyakannya merupakan jenis rumput yang ditanam untuk biji benihnya yang boleh dimakan. Maksudnya tanaman ni kita guna biji benih dia untuk dimakan. Contoh tanaman bijirin ni ialah jagung, sekoi ataupun sorghum, oat, padi, gandum, barley dan juga dan lain-lain lah. So yang untuk kita cover hari ni adalah jagung dan koi sahaja. Okay, so tanaman jagung. So semua kenal kan jagung ni. Kan pasti jagung ni memang tanaman, kadang-kadang orang kampung pun tanam jagung dan sebagainya kan. So berasal daripada Amerika yang tersebar ke Asia dan tak nampak pula. Okay, dan Afrika melalui kegiatan orang Eropah ke Amerika. Nama saintifik dia adalah Zinnias dan dia adalah keluarga daripada Gramineae. Alright. Kalau ada soalan ke apa-apa boleh interrupt lah ataupun just tulis dalam chat room, nanti kita akan tengok satu persatu lah. So kalau untuk sifat botani jagung ni adalah batang dia punya lurus, memiliki kuku yang tebal di bahagian bawah, tinggi dia boleh cecah sampai 4.5 meter dan tidak mempunyai cabang. Okay, jagung. Dan daun dia berbentuk lamina panjang, hujung daun dia bentuk akut, ada berbulu halus di permukaan daun. Dan daun dia ada tersusun secara selang lah, berselang pada setiap batang. Ni botani dia lah. So bunga dia jenis monoecious, ramified jantan padat dan banyak cabang mempunyai spiklet jantan. Spiklet mempunyai 2 floret jantan dan spiklet menggunakan 2 floret. So dia ada benang sari panjang yang akan terbit dari ovari hingga ke ujung tongkol. So pada buah tu, dia nampak macam rambut tu adalah dia punya ni lah, benang sari dia. So buah dia lebar, bentuk oval dan bentuk wedge. So akar dia adalah akar radikal dan akar semina yang menyokong, yang merupakan akar prima yang akan menyokong pertumbuhan dia lah. So perasan kalau batang jagung tu dekat bawah tu kita nampak ada macam akar yang keluar tu lah. So ada akar prima yang akan menyokong pokok tersebut. Alright, so jenis-jenis jagung yang ada. Okay, satu adalah jenis jagung manis. Yang ni yang kita tanam untuk kita makan lah. Okay. Yang kedua adalah jagung berkanji. Biasanya untuk buat kanji sebagainya. Jagung berteh dan juga jagung tepung. Contoh jagung manis yang biasa ada di pasaran sebagainya adalah Thai super sweet, ada manis madu dan juga emas madu. Contoh jagung berkanji ni biasanya Metro, Puan Temala, Suan dan juga Madi Komposit. So yang ni biasa kanji ni pun kadang-kadang dia buat untuk makanan untuk ternakan. Okay. So contoh pula jagung hybrid ni adalah Taiwan super sweet, Mutiara, Hak dan lain-lain. Jagung hybrid ni sebenarnya dia adalah benih yang dikacukkan ataupun
dibuat secara makmal dan dia akan keluar sebagai jaguar hybrid lah. Dan dia punya, kalau dari segi harga benih dia pun dia adalah 2 kali ganda daripada jaguar manis yang biasa tu lah, yang first tu, Thai Super Sweet. Alright, so ni yang benih-benih yang ni lah. So yang belah kiri atas tu adalah jaguar manis yang dikeluarkan daripada Jabatan Tanian. Yang belah kanan atas tu adalah jaguar manis yang dikeluarkan dulu lah, kita pun dah buat benih dan kita jual kepada orang awam lah. Dia variety dia lah Thai Super Sweet. So yang bawah sekali tu adalah jenis jaguar hybrid. Kalau dekat pasaran, dia tengok dekat kedai-kedai, dia ada jenis brand Lekat, dia ada AG6 dan juga banyak lagi brand lah. Tapi biasa yang kita suggest guna untuk Lekat ni dan juga AG6. AG6 yang bawah tu. So yang atas sekali tu, yang bawah, gambar ke bawah 3 tu, atas sekali tu adalah jaguar mutiara. Kalau perasan dekat dia punya warna pada tongkol buah tu, dia ada macam ada putih-putih, semacam pearl lah, macam mutiara lah. So, yang bawah tu adalah hak, dan yang sebelah kanan tu adalah jaguar Taiwan Super Sweet lah. So yang ni benih dia lebih kurang, kalau 500 gram, harga dia lebih kurang dekat RM100 lah di pasaran. 1 kilo bercecah dalam 198 kilo, 198 ringgit macam tu lah. Tapi kalau untuk jagung manis, harga dia adalah half daripada harga jagung hybrid tu. Betul-betul kalau yang kita jual pun untuk jagung manis pun dalam RM50 je untuk 500 gram sebagainya. Okay. So apa bezanya? Okay. Untuk beza dia, kalau jagung manis ni, kalau kita tanam dan kita buat penghasilan benih, kita boleh guna balik benih dia dan kita akan tanam untuk second production lah. Dia masih remain dia punya parent dia punya characteristic dia lah, maknanya dia boleh follow balik. Tapi kalau untuk jagung hybrid ni, kalau kita guna benih dia, benih F1 dia atau benih F2 dia, maknanya selepas kita tanam jagung hybrid ni dan kita simpan untuk 110 hari untuk penghasilan benih, dia tak akan dapat sama dengan yang first yang kita tanam tu. That's why dia punya pembenihan dia melalui Pakman dan sebagainya lah. Itu bezanya jagung manis biasa dan juga jagung hybrid ni. Alright. So untuk pembangunan kawasan, okay, so ni first ni yang topik ni saya nak ceritakan pasal kita nak buat untuk tanaman jagung dulu. Kita fokus tanaman jagung dulu. Okay. So pemilihan kawasan ni, biasanya kawasan tu kita mestilah ada kemudahan jalan. So even untuk pembinaan ladang mana pun, kriteria kita ni kita perlu ambil tahu lah, perlu ambil maksudnya dalam pertimbangan kita lah. Mesti ada sumber air yang mencukupi, pH tanah yang baik, sekitar 5.2 hingga 6.3. Sekejerunan pun kawasan ini tidak melebihi 10 darjah supaya tidak memudahkan urusan penyelenggaraan lah, dan juga kawasan tersebut tidak mudah dibanjiri air ataupun kawasan yang rendah. So, kawasan yang tidak sesuai maksudnya tak digalakkan untuk buat pembangunan ladang untuk jagung ni. Kalau tanah berpasir melebihi 80%. Sebab apa? Sebab kalau tanah berpasir ni dia tak boleh nak grip ataupun pegang air dalam masa yang lama lah. So semua sedia maklum, kawasan berpasir atau sebagainya dia bukanlah satu medium untuk air itu remain dalam kawasan tersebut. So yang seterusnya kawasan bukit dan curam dan juga kawasan berpayir lah. So ni pemilihan kawasan. Seterusnya penyediaan tanah. Okay. So untuk dalam pertanian ni, kalau kita tak buat penyediaan tanah tu, dia agak, actually ni adalah salah satu faktor yang kita kena ambil berat lah, ataupun yang perlu diikuti supaya tanah tersebut lebih bersedia untuk kita letak tanaman dan juga tanaman tu boleh tumbuh dengan lebih lebih mudah lah. Okay. So pemilihan kawasan ni, kalau contoh kawasan yang awak ada tu, kawasan tu yang masih hutan dan sebagainya, kita kena buang lah. Okay. Maksudnya bagi mengelakkan masalah tunggul kayu, semak, jamur, penyakit dan sebagainya. So kena buat pembersihan kawasan ataupun ni lah. Okay. Maksudnya menebas semak, samun dan sebagainya, membuang tunggul, mempunyai segala tanaman liar dan juga tanaman yang lepas. So ini bagi kes yang tanaman kawasan tersebut masih lagi kawasan hutan dan sebagainya lah. Tapi kalau kawasan itu memang dah sedia maklum kawasan penanaman, kita just buat kerja-kerja tanah yang lain lah. Contoh macam buat plau, maknanya membajak tanah tersebut lah. Okay. Kalau tak ada, kita kena buat clearing kawasan dulu. So plot tanaman ni dibuat jika kawasan itu terlalu besar. Contohnya kita buat tanaman jagung dalam 10 hektar. So kita kena buat plot by plot lah. Kalau kita buat the whole kawasan itu dalam masa yang sama, akan menyukarkan kita dari segi penyelenggaraan, penuaian dan lain-lain lah. So kalau buat by plot tu, kita boleh buat, kita punya, ada dia punya planning untuk bila tanam, bila harvest. So supaya in the end kita punya marketing pun kita tak ada lah kejar-kejar untuk dapatkan marketing lah. Alright, so
So kalau perlu juga untuk analisa tanah, so kita nak mengetahui sama ada tanah tersebut mengandungi kandungan nutrien atau pH tanah yang sesuai untuk tanaman tersebut lah. So kalau in case tanah tersebut dalam pH yang agak rendah, kita kena letak kapur lah untuk tinggikan pH dia. Alright, so kalau kawasan, dan sebenarnya untuk pengetahuan juga kalau di kawasan-kawasan kampung atau kawasan-kawasan lain, kita boleh dapat khidmat ni melalui Jabatan Tanah lah. Kita boleh buat sampel dan kita hantar ke Jabatan Tanah untuk dianalisis tanah tersebut sesuai atau tak sesuai untuk buat penanaman jagung dan sebagainya. Okay. So pH tanah ni pun sebenarnya kita boleh buat sendiri, kita boleh beli pH meter dalam Shopee dan sebagainya dan kita boleh check pH meter ni lah. Alright, semua clear So ni gambaran penyediaan kawasan lah. Contoh kawasan hutan, kita kena tolak dulu tanah tersebut, kena buang segala semak sama ataupun tanam tumbuhan liar yang lain, kita dapat kawasan tu bersih sebagainya lah. So seterusnya penyediaan tanah. Okay, so ni maknanya pembajakan tanah lah. So bila kawasan dah sedia untuk dah bersih, maksudnya dah buat clearing kawasan tu, kita kena buat pembajakan tanah. So bajak tanah ni dia tujuan dia apa? Untuk melonggarkan struktur tanah supaya pengakaran lebih dia boleh penetrate ataupun dia boleh membesar dengan sihat. Okay, memudahkan oksigen masuk ke tanah, maknanya kita bagi pendaraan tanah untuk mematikan semua rumput-rumput atau anak pokok dan juga bagi mudah kita untuk buat batas lah bila kita dah buat pembajakan. Alright, so dua jenis pembajakan tanah. Yang pertama adalah bajak piring atau plau. So ni first bajak yang kita kena masuk dulu. Dilakukan 4 minggu sebelum benih jagung tanam. Tanah dibajak dengan kedalaman 10 inci hingga 12 inci. Elakkan membajak ketika tanah basah dan selepas hujan. Sebab kalau kita membajak waktu basah atau hujan, satu, tanah tu sendiri dia akan jadi macam lecak lah. Dan bila once dia dah kering, tanah tu dia akan jadi berkeping-keping. Dia tak hancur sebagainya lah. Okay. So faktor ni pun kena ambil kira. Maknanya kita kena tengok kali cuaca sama ada sesuai tak untuk kita buat pembajakan tersebut. Ini salah satu faktor yang kita kena ambil tahulah dan menyukarkan kita mungkin kalau waktu tu hujan yang berpanjangan. Macam saya di ladang ni memang antara penyebab utama jugalah kenapa kita lewat untuk kita buat penanaman sebagainya. So bajak yang kedua adalah bajak buta ataupun rotor. So once kita dah ready dengan bajak plau tadi, sebenarnya bajak plau ni dia dalam partikel yang besar. Dia akan bentuk saiz tanah tu masih partikel yang besar. So kita akan masuk bajak putar ni ataupun rotor, dia akan hancurkan ketulan tanah yang besar tadi menjadi lebih kecil. Dan dia akan jadi lebih perui lah sebenarnya. Perui ni ataupun hancur. Okay, so masuk bajak putar ni dia akan jadi lebih hancur lah. Biasanya bajak sikat ni dibuat 2 minggu selepas bajak piring. Maknanya kita dah buat bajak pertama tadi, bajak plau. Kita tunggu selama 2 minggu, kita akan masuk bajak piring lah. Supaya dia lebih hancur tanah tersebut. Alright. So seterusnya, ni gambaran dia lah. Ini adalah bajak piring. So boleh nampak lah dia bentuk dia dalam dalam kepingan-kepingan yang besar. Okay. So yang ni adalah ni yang gambar ni adalah situasi sebenar di ladang saya lah. Okay, yang kita buat untuk penanaman yang ni untuk penanaman nanas. So yang atas sekali gambar yang pertama yang traktor warna biru tu adalah bajak piring. So nampak kan dia punya implement dia tu memang bentuk piring lah. 1, 2, 3 piring, dia ada piring kecil sikit. So kalau nampak struktur tanah ataupun saiz partikel tanah yang atas tu pun lebih besar. And then yang gambar kedua tu adalah gambar yang selepas menggunakan bajak putar ataupun bajak rotor lah. Dia dah jadi hancur. Dia nampak perbandingan ni kan, yang belah kiri tu tanah dia lebih hancur. Yang belah kanan sebelum di rotor tu dia lebih besar. So ni adalah fungsi-fungsi pembajakan. Yang ke bawah, yang bawah gambar ketiga tu adalah masa kita nak buat batas. Menggunakan radius lah. Ataupun berbatas. Alright. So penyediaan tanah dilakukan untuk meningkatkan penyediaan tanah ni in case kalau kawasan tu kita perlu buat pengapuran. Okay, kalau pH tak sesuai kita kena buat pengapuran. Maknanya kapur ni kita bekalkan supaya dia dapat meningkatkan pH tanah serta dapat membekalkan unsur kalsium dan juga magnesium tanah. So dalam kapur tu dia ada kalsium dan juga magnesium. Alright, so ditabur secara manual ataupun menggunakan jentera. So kalau kawasan kita tu kecil, kita secara manual lah. Tapi kalau kawasan yang besar, kita boleh menggunakan jentera. Nama jentera tu adalah line shower. So masukkan kapur dalam jentera tersebut, dia akan lalu je lah. Dia akan tabur secara broadcast lah. Ataupun maksudnya kita letak pengapuran ni sebelum kita masuk bajak putar. Supaya dia lebih sebati lah. Maksudnya bila orang kita dah letak kita bajak
bajak apa tadi, apa, bajak piring. Jadi kita tabur kapur, dan kita masuk bajak putar. So dia lebih sebati lah dalam tanah. Okay. So dilakukan selepas bajak piring, so ni minggu pendalaman. Alright. So ni mungkin sekali kena buat pengukuran lah. So untuk batas tanaman. So semua dah ready tadi, dah rotor sebagainya, kita kena buat untuk batas lah, pembatas. Kita kena buat batas untuk tanaman. Okay, so kenapa kena buat batas? Untuk memudahkan kerja-kerja penjagaan dan selenggaraan seperti kawalan rumput, kawalan serangga, penyakit, kulat dan sebagainya. Yang seterusnya adalah mengelakkan daripada supaya air bertakung pada kawasan tanaman. Sebab dalam batas tu dia akan ada alur setiap batas tu. So itu adalah alur tu adalah untuk kita punya sistem saliran lah supaya air boleh flush out keluar dan tak bertakung pada kawasan tanaman lah. Okay, sebaiknya letakkan kepada tanah kering, di tanah basah dengan tanah sebabkan batas tidak memuaskan dan tanah menjadi ketelan besar. So semua kerja-kerja tanah ni, whatever, nak buat bajak piring ke, bajak rotor ke, nak buat batas ke, semua pada cuaca yang tak hujan ataupun yang kering lah, supaya tanah tu partikel dia lebih hancur dan sebagainya. Alright, seterusnya. So ni banyakkan tanah lagi untuk batas. Saya batas dia ada batas kecil, satu batas 2 baris, dia ada batas besar, satu batas 4 baris. So jarak antara batas adalah di antara 1 hingga 2 kaki. Boleh tengok dalam gambar tu. Okay. Kalau batas saiz 3 kaki, lebar 4 kaki. Saiz kaki 3 lebar di atas batas, 4 kaki lebar di sebelah bawah. Dan tinggi lebih kurang 10 atau 12 inci lah. Kalau batas saiz 7 kaki ni, dia ke atas 8 kaki lebar. So maksudnya gambaran dekat gambar batas tu boleh tengok lah. So tak ada yang batas kita boleh buat untuk 3 meter ataupun 1 kaki. 3 kaki ataupun 1 meter. Batas 1 meter ni biasa batas untuk sayur dan sebagainya adalah asal yang sama lah. Dan juga batas 3 kaki ataupun dia lebih kurang 2 meter tu adalah batas yang lebih besar lah. Dia boleh muat 4 barisan tanaman jagung. Okay. Tapi biasa kalau di TPU sendiri, kita tak guna pun yang saiz 3 meter, 3 kaki dan 7 kaki ni. Kita guna yang saiz 75 cm, di mana setiap satu batas tu ada 1 barisan tanaman jagung sahaja. Kita tak ada gambaran kat sini pula. Okay, ni boleh tengok lah. Dan batas yang kita buat ni, maksudnya tak nak gambar batas. Cuma ni gambar ni saya ambil daripada gambar luar, gambar yang semasa khusus tanaman jagung. So batas dia agak nampak sahih, yang partikel yang besar sikit lah. Kalau compare dengan batas yang kita ada, kita buat sebelum ni contoh. Yang bawah gambar nombor 3 tu batas dia lebih nampak lebih hancur lah. Dia punya tanah dia. Alright. Okay. So ni untuk bajak organik. Okay. Tujuan dia adalah untuk meningkatkan subur tanah ataupun mengekalkan subur tanah. Bajak kompos biasa kita boleh guna dari ayam, dari lembu, dari kambing dan sebagainya. So, tanah mineral memerlukan 1 hingga 3 tan sehektar bajak organik. Tanah jenis berpasir memerlukan 2 hingga 3 ganda dari tanah mineral. Maksudnya 2 atau 2 tan lah kalau tanah berpasir. So atau begitu bajak kompos ni nak tabur sama rata di atas batas secara manual atau menggunakan jengkol. Sebabnya bajak organik ni kita tabur atas batas saja. Taklah kita tabur macam kapur tadi kita tabur keseluruhan kawasan. Tapi untuk bajak organik, bajak kompos ni kita tabur pada bahagian batas yang kita nak tanam tu sahaja. Jadi kita boleh meminimumkan lagi kuantiti bajak tersebut lah. Ini pun sama juga, kita boleh gaul sebelum kali dengan tu lah. Alright. So ni adalah penyediaan tanah, maknanya kita letak kapur, kita letak bajak organik dan sebagainya. Ni contoh dia yang kita letak bajak ni lah dalam setiap batas ni. Alright. So untuk pengetahuan semua juga, jagung ni memerlukan sumber air. Sebab kalau kita tanam tanpa ada sistem pengairan, saiz jagung, dia punya komposisi biji benih jagung dalam tongkol jagung tu pun akan ada efek lah kalau tak cukup sumber air. So yang first tadi macam kita cakap tadi lah, mula kawasan mesti ada sumber air sebenarnya. Kalau di kawasan yang pendalaman tertentu, kita kena sediakan satu kolam ataupun kawasan yang berhampiran dengan puncak air lah. Tapi kalau kita di kawasan yang ada sumber air daripada syarikat tukaran air tu, lagi mudah lah direct ambil daripada itu lah. Kalau tak, kita kena sediakan kolam, kita sediakan pump dan sebagainya lah untuk ambil sumber air.
Okay. So kalau kekurangan air pada tanaman jagung ni, pertambahan dia akan terbantu, tidak seragam, menyebabkan kadar kematian benih yang tinggi. So dia melambatkan lagi penguraian bunga jantan, putih jagung, seterusnya melambatkan kematangan jagung. Dan kalau kekurangan air juga, pokok tu akan terbantuk dan menjadi stres. Ini saya cakap tadi, saiz pokok jagung akan jadi kecil. Dan kernel ni maksudnya biji benih jagung yang komposisi jagung tu lah dia panggil apa. Jagung tu kan ada biji tu kan. So kernel jagung tu akan cepat mengecut apabila dituai. Semakin bila kita tuai jagung tu, dia punya biji dalam tangkul tu dia akan cepat mengecut bila kekurangan air. Alright. So untuk jagung dia memerlukan kira-kira 500 hingga 800 ml air sehari. So perlu dibekalkan berterusan terutama pada musim panas. Sebab tu kita kena sediakan sistem pengairan lah. Supaya kita boleh setkan pengairan tu hari ada, pagi dan petang. Okay. Kekurangan air buatkan jagaan hasil tercapai dan mengalami kerugian. Oleh air yang sebenarnya adalah faktor utama untuk hasilkan baik dan berkualiti. Alright. So far ada apa-apa soalan ke? Faham ke? Tak ada So kita teruskan lagi. Okay, sistem pengairan. Sistem pengairan diperlukan untuk menyalurkan air. Maknanya sistem pengairan ni kita menyalurkan air kepada tanaman. Ini sistem pengairan lah. Kalau sistem saliran ni, kita mengalirkan air daripada tanaman keluar daripada kawasan lain lah. Itu sistem saliran. Beza sistem pengairan dan sistem saliran. Okay. Sistem pengairan ni kita salurkan air daripada sumber air kita kepada tanaman. Sistem saliran ni air yang keluar selepas kita buat sistem pengairan tu, tanaman tu dia akan keluar ke ladang dengan sistem saliran. Sistem pengairan mengenai kemudian. So kalau kita nak buat setup sistem pengairan ni, kita mesti ada rumah pump. Mana rumah pump tersebut dia akan ada pump lah untuk sedut air daripada sumber kolam ke sungai ke ataupun telaga ataupun kita panggil tube well. Kita air bawah tanah tu, dia kena sedut air tu dengan menggunakan pump. So pump tersebut boleh guna dua sumber, sama ada pump elektrik, maknanya yang sumber elektrik lah, ataupun pump diesel, enjin diesel. Kita menggunakan minyak diesel untuk hidupkan pump tersebut. Alright. So dia kena ada paip menyedut air dan penapis dasar. Daripada pump tersebut, dia ada paip utama, dia akan bawa ke ladang dan kita akan ada paip siraman lah. Alright, ni sistem pengairan ni. So biasanya untuk tanaman jagung ni kita guna sistem pengairan jenis kecil ataupun kita panggil sprinkler lah. So sprinkler tu pun ada macam-macam jenis. Dia ada butterfly lah, dia ada impact sprinkler dan sebagainya lah. So kelebihan sistem sprinkler ni dia mudah dipasang. Dia ni overhead maksudnya dia dipasang di atas. Bukan jenis yang ada yang jenis atas permukaan tanah tu. Ada yang macam-macam jenis lah. So kalau untuk sprinkler ni dia mudah diselenggara dan peralatan dia juga mudah diperoleh di pasaran lah. Cuma kelemahan dia, perubahan seragam dan hasil kurang memuaskan, banyak menggunakan air. So sistem sprinkler ni, bila once kita on dia akan pusing tu, maknanya semua kawasan tu akan dibasahi air lah. Sepatutnya dia tak directly pada pokok. Dia kena pokok dan juga kena kawasan yang tak ada pokok lah. Kelemahan dia lah. So berlakulah pembaziran air kat situ. Tapi kalau kita guna sumber air daripada kolam sebagainya, dia tak adalah nampak pembaziran. Tapi kalau kita guna sumber air yang direct daripada syarikat bekalan air sebagainya, kita akan rami yang lebih cepat lah. Itu risiko dia. Dan juga kalau kawasan yang kena air, contoh kawasan rumput tu cepat tumbuh lah kalau kawasan kena air sebagainya. So untuk penyelenggaraan pump air agak tinggi untuk guna ni. Okay, so ni kita dah sedia semua dah, maksudnya dah sampai topik, kita dah sediakan tanah, sediakan batas, sediakan sungaran. So kita nak fikirkan, nak cerita pula pasal nak penanaman jagung tu lah. So terdapat dua saiz jarak tanaman jagung. Yang pertama adalah jarak 7 cm antara baris dan 50 cm dalam baris. Maksudnya yang kita cakap tadi 75 cm ni yang saya cerita pasal TPU guna batas yang 75 cm tadi lah. So antara batas ke batas tu jarak tu 75 cm. So dalam batas tu, barisan pokok tu, antara satu pokok ke satu pokok tu, dia dalam 50 cm. Okay. So jarak yang kedua tu dalam 25 cm. So kalau dalam yang tadi, yang jarak yang first tadi tu 50 cm tu, dia akan ada kuantiti barisan tu lebih kurang lah daripada lebih sikit berbanding yang jarak yang antara baris tu 25 cm. Okay. So dapat dua lah.
So tanaman yang terlalu padat akan menjejaskan saiz dan ketebalan kokon serta meningkatkan kooperatif. So kat sini juga sebenarnya jarak tanaman ni bergantung juga kepada kondisi ataupun keadaan nutrien dalam tanah lah. So kalau tanah kita subur, kita boleh tanam pokok dengan lebih rapat lah. Tapi kalau tanah kita yang kurang subur, kita tanam yang lebih jauh gitu ni jarak tanaman ni. Alright, so ni gambaran dia lah. So, tadi dalam nota tadi 30 cm, patutnya 30 cm yang ni. So ni nak cerita dia, kalau nampak gambaran dia dalam bentuk ni lah, grafik. Okay. So ni dia punya gambaran pokok yang kita tanam dalam ni lah. Ada yang satu pokok dan juga ada yang 2 pokok untuk satu barisan tanaman. Alright, so cara-cara untuk menanam jagung. First adalah menggunakan cugan, di mana kita dah buat, kita kena ada jarak secara manual lah. Peralatan yang kita guna tu adalah kayu pelugan. Tak kisahlah kayu tu sebagai kayu apa pun, jadi kita boleh buat lubang. Okay, dan kita masukkan benih dalam lubang tersebut lah. So, jarak ditandakan dan menggunakan tali sebagainya, ataupun kita menggunakan alat pengukur yang kita dah set up untuk contoh kita ada satu kayu, kita dah sukat dalam jarak 30 cm. So once kita dah ni, kita ni je ukur secara pakai kayu ke tali whatever tu, kita ada mekanikal yang kita boleh guna lah, pakai tali ke pakai kayu ke. So dia punya tu kita boleh hanggarkan lah jarak dia. So kedalaman lubang yang kita kena buat lebih kurang 2.5 cm ke 4 cm. So benih yang kita tanam tadi kita kena kambus dan kita rekodkan jumlah benih yang kita tanam. Okay. So, yang kedua adalah menggunakan jentera. Ni melibatkan kawasan yang agak besar lah. So dia menggunakan jentera dipanggil seed transplanter, ataupun kalau di UPM ni kita ada satu mesin yang kita namakan, dia nama mesin tu, dia nama dia adalah Gasparado. Dia ada 4 tabung di belakang traktor tu. Dia jalan je, nanti benih akan dijatuhkan satu persatu ke dalam lubang dengan jarak yang dah disetupkan, jarak yang dah di-adjust. Kalau kita nak 30 cm, kita adjust 30 cm. Kalau kita nak yang 50 cm, dia adjust 50 cm. So yang ni cara jentera lah. Cuma untuk menggunakan jentera ni, kita tak perlu buat batas. Sebab dia just sekadar sampai tahap kita rotor ataupun bajak putar sahaja. Dan traktor akan masuk, dia akan buat sendiri alur dia, line dia sendirilah. So bergantung kepada kecekapan pemandu tersebut. Kalau dia boleh buat straight line, dia akan jadi straight line lah. Kalau dia bawa mengkok-mengkok, nanti barisan tanaman kita akan jadi macam ular lah, mengkok-mengkok sebagainya. Ini bergantung kepada kemahiran pemandu tersebut lah. Tapi kalau kita dah ada batas tadi, kita dah ada satu ukuran yang straight lah. Alright. So, 2 kaedah penanaman Tapi kawasan kecil memang cara manual je lah. Okay, ni contoh menggunakan manual. Dia ada, yang ni dia gunakan satu batang pipe PVC dan dia letakkan penutup, botol punya muncung dia tu, dia potong. So, once dia dah tebuk tu, dia terus masukkan benih. Ni kaedah secara manual lah. Yang ni menggunakan seedling ataupun semaian anak benih. Dia dah semaikan anak benih tersebut di dalam seed tray. Nanti dia akan pindahkan terus ke atas tanah lah. Dia ada 2 kaedah. Yang tadi terus seedling, maknanya terus tanam benih, masukkan benih dalam tanah. Yang ni menggunakan kaedah semaian tray dulu, baru dipindahkan anak benih jagung tersebut dalam tanah. So, kelebihan dia kalau yang benih tadi, kalau dia tak tumbuh, kita kena buat replanting ataupun kita kena buat tulaman semula lah. Kalau kita menggunakan anak benih yang dah disemai ni, for sure dia dah terus nampak dia punya ni lah, tak ada lah kaedah sulaman. Kecuali pokok tu mati, baru kita buat sulaman. So biasanya amalan kita pun hanya kita buat cara 2 dalam dua kaedah ni kita buat. First sekali kita akan, kalau student yang kelas untuk tanaman makanan AGR tu, memang kita akan buat semaian ke ladang dan dalam sama kita backup dengan seedling tray ni lah, semaian tray ni lah, supaya nanti hari ke-4 ke-7 tu dia akan buat sulaman lagi. Alright, ni menggunakan mesin ni, nama dia mesin Gasparado ni. Jentera ni, implement dia jentera sama je. Yang belakang tu alat ladangan dia panggil implement dia ni yang khas untuk penanaman jagung ni lah, benih jagung. Dia tak kisah bukan untuk benih jagung je, benih lain pun boleh. Cuma benih yang besar kecil
Untuk sayuran tak boleh lah. Kalau benih jagung, benih kacang soya, benih kacang, tak bukan kacang pun kita boleh guna ni lah. So kalau pasal di belakang tu ada 4 tabung, dia akan jadi 4 line penanaman lah. So dalam tabung tu, kita kena masukkan biji benih. Okay. Nanti dia akan turun secara machinery lah, secara mekanikal lah. Dia akan turun satu persatu dalam tu dan dia akan kambuh sendiri. Ni yang kita buat di ladang hari tu lah. Alright, so mesin ni sebenarnya dulu CPU kita ada mesin ni tapi kita ni rosak. Yang ni dia ada di bahagian kejuruteraan pertanian, fakulti kejuruteraan. Dia mesin ni kita pinjam daripada dia lah. Dia bila kita nak guna untuk penanaman jagung. So ni penanaman jagung dapat semayang ni cerita kalau kita nak buat secara semayang lah. So tanaman masalah kecil yang kurang pada bekar, menyamai sebanyak 10% seperti benda yang tidak tumbuh. Yang ni backup untuk tanaman di ladang kalau tak ada biji benih yang bercambah, kita kena backup dengan tapak semayan dulang ni lah. Maksudnya hari penanaman kita di ladang dan hari yang sama juga kita kena buat semayan dulang. Supaya umur dia tu sama lah. Kalau kita tanam hari ni, kita nak semai pula lagi 2 minggu, dia ada perbezaan umur. Okay. So perbezaan umur ni hanya untuk memudahkan kita pada hari tuaian nantilah. Okay. So untuk semayan ni menggunakan media peat moss. Okay. Kokopit tidak digalakkan kerana ianya dibasuh dengan pupuk bersih. Maksudnya kokopit ni kita tak galakkan untuk guna sebagai medium tanaman secara semayan tulang ni. Okay. Maksudnya Malaysia memudahkan bila kita semai dalam sikte ni pun hari yang untuk kita pindah ke ladang adalah hari yang ke-7 lah. Okay. So maksudnya kalau kita semai hari yang sama, hari ke-7 nanti pokok di ladang pun pada usia yang sama. Ni contoh yang kita buat di ladang. Kita nampak seed tray tu, kita masukkan peat moss, okay, basahkan, dan kita masukkan biji benih satu persatu ke dalam lubang tersebut lah. Dan kena letak di rumah semayan, jangan letak di luar tempat panas dan sebagainya sebab dia ni adalah, dia macam nasi kena letak nursery lah, di bawah nasi yang memerlukan yang ada lindungan cahaya lah sampai 80% dan sebagainya. Ni contoh yang dia dah dibawa ke ladang lah, dah selesai, dah sesuai untuk dipindahkan ke ladang. So penjagaan tanaman ni adalah penting. Sebab apa? Kalau kita tak jaga, yang menyebabkan kegagalan dan kerugian pada tanaman kita lah. So kerja-kerja penjagaan yang perlu lakukan tentunya membaca tu adalah wajib lah. Sebab pokok dia tak boleh, kecuali pokok tersebut dalam tanah tu nutrien dia kita tak pasti dia mencukupi atau tak mencukupi untuk tanaman. So kita kena support dengan pemajaan kita lah. So untuk tanaman jagung dia ada pemajaan untuk pembesaran, dia juga pemajaan untuk produktif untuk penghasilan buah lah. Dan seterusnya kawalan serangga, penyakit dan perosak, dan juga kawalan rumput ataupun rumpai lah. So tenaga kerja kita perlu mencukupi supaya kita dapat laksanakan segala jenis penjagaan yang perlu dilakukan lah. Kalau tidak nanti tak terkejar kita punya tanaman, penjagaan tanaman tersebut. So pemajaan, pastikan kandungan nutrien jadi seperti baja serta masa pembajaan. Pokok jagung dia memerlukan nutrien pada setiap tingkat tumbuhan sehingga menuai. So terdapat 2 jenis baja seperti tadi. Pasal tu baja NPK hijau ataupun dipanggil baja NPK 15. Itu untuk baja pembesaran. Yang kedua adalah baja biru ataupun baja NPK 12 plus 3 trace element ataupun 13/7/1. So ni adalah baja pada tingkat untuk pembuahan ataupun reproductive stage lah. Baja biasa kita lakukan pada waktu pagi untuk elakkan, tapi kalau waktu panas ni dia cepat meruap dan juga ada meruap lah waktu tengah hari ni. Sebab kita waktu pagi ataupun lewat petang lah. Dan elak juga membaja pada waktu hujan. So selepas membaja pastikan kita membuat siraman dan sebagainya lah. Sebab baja dapat diambil oleh tanaman pada dalam keadaan yang nutrien yang masuk kawasan tanah yang basah lah. Okay. So
So kawalan penyakit dan perosak untuk jagung. So biasanya memang ni adalah familiar lah. Bila kita tanam jagung, mesti ada ulat tongkol dan juga ulat batang. Ini memang akan ada serangan pada tanaman jagung. Kalau ulat batang biasanya dia akan hadir pada minggu ketiga. Tapi kalau ulat tongkol ni dia akan hadir bila terbitnya bunga jantan. Sebab dia memang akan attack pada bunga jantan tersebut lah ulat tongkol ni. Untuk penyakit jagung pula kita ada penyakit awal daun, micik daun, karat daun, kelapuk doli, awal seludang, semat dan juga lecur. Penyakit bakteria biasanya adalah reput batang lah. Mana reput batang ni, kalau perasan kita tengok simping dia tu memang kita nampak pada batang bawah dia dah berair. Dan lama kelamaan pokok tu akan tumbang lah. Sebab dia akan reput bahagian bawah dia tu. So ni gambar-gambar penyakit yang perosak yang ada lah. Okay, semak jagung ni biasanya jarang lah berlaku kalau kita tanam jagung. Tapi yang macam reput bagian ni dekat gambar bawah sekali tu, di batang dia dah layu. Okay? Dan dia akan tumbang lah. Sebab batang dia akan reput. So untuk serangga perosak jagung ni, kalau jenis semegi umunyahnya ulat tongkol, ulat batang dan ulat ratus. Ini menghisap ni bisa kepinding dan juga kutu daun. Alright. So untuk serangga perosak tanaman jagung, dia ada ulat tongkol ni ataupun Helicoverpa ni, ibu dia bertelur atas rambut bunga jantan. So, dia akan mengorek masuk ke dalam bunga jantan dan tongkol. So ni ulat tongkol ni memang familiar lah kalau perasan kita tanam jagung. Kita tengok kat luar dia tu, sebab jagung ni dia akan disaluti dengan daun kan. Batang tongkol jagung ni, so kita tak nampak dalam dalaman ni. That's why kalau kita harvest tu, ataupun kita nak buat jualan, kita kena buka sikit dia punya daun yang meliputi tongkol tersebut lah. Dan kita nampak ulat tu dah ada kat dalam. Tapi kebiasaannya kalau perasan, dekat ulat tongkol pun dah ada simptom yang macam ada. Dia macam melombong. So ada sisa-sisa najis dia akan keluar pada bahagian tongkol daun tu lah. Pada bahagian rambut tu. So sebenarnya dalam tu dia dah masuk attack dah. So serangan dia biasanya mula pada bunga jantan terbit. Dekat larva dia 14 hingga 1 hari. Itu yang saya kata tadi, tanda-tanda serangan dia najis pada bunga, rambut, ujung tongkol. Dan juga ulat tongkol ni dia akan serang juga jenis tanaman tomato, cili dan bakau. So kalau ulat batang ni, dia bertelur atas pokok, biasanya pada daun. So ulat tersebut akan mengorek sama juga dalam pucuk batang, bunga jantan, tongkol. Serangan dia pada minggu ketiga, sehingga tongkol masak. Serangan dia, tanda-tanda serangan pun sama juga, najis, buang daun dan sebagainya. So, ulat batang, ulat tongkol ni memang familiar sikit lah untuk orang tanaman jagung. Ini gambaran dia lah. So, dia akan, yang gambar first tu dia akan telur pada urut rambut tu. Ni kitaran hidup dia lah. Dia jadi ulat hijau tua dan jadi rama-rama. Ni simptom, ni saya kat tadi lah. Kalau kita masuk di ladang, kita dah nampak daun-daun tersebut berlubang-lubang dan kita dah nampak macam najis sisa dia melombong tu, akan ada habuk-habuk ataupun serpihan serbuk-serbuk yang pada tangkai daun dan sebagainya. Tu ada kehadiran pada ulat batang ni lah. Dan dia akan masuk ke dalam tongkol jagung tersebut. So dia punya efek dia maksudnya kualiti buah kita akan drop lah. Kalau kita nak jual pun orang akan tengok jagung ni tak elok dan sebagainya. So ni adalah gambar lain-lain perosak yang ada pada tanaman jagung. So ni kita akan hidup dia. So kalau ini antara beberapa masalah lah yang kita timbul untuk penanaman jagung ni. Yang pertama adalah kegagalan perosak. Yang kedua hasil tidak memakan. Yang ketiga ancaman penyakit dan juga ancaman daripada keadaan cuaca sendirilah. So kalau jagung ni bila kita tanam pada waktu contohlah masa peringkat kita nak harvest dalam pokok dah besar, ada ancaman ribut ataupun angin yang kuat, pokok jagung ni tak boleh nak support jugalah, dia akan tumbang sebagainya. So tu antara beberapa masalah yang timbul untuk tanaman jagung. So ni serangan perosak, maknanya tikus dengan tupai memang disukalah pada tanaman jagung ni kan. Dan juga seterusnya adalah kawalan penjagaan kita lah, maintenance kita. Kalau kita tak jaga dengan elok, kawalan rumpai yang dia akan semak dan memberi persaingan makanan kepada jagung sendirilah. Yang seterusnya adalah kurang pembajaan. Kalau kita tak membaja
Mak jagung ni memang perlukan dua lah, pembajaan dan juga pengairan. So, kalau dua ni kita lack, maknanya kita kurang beri perhatian, memang tanaman kita tak sampai tahap yang memuaskan lah, maknanya kurang kualiti. So tongkol kurang berkualiti. Alright. Masalah lain dengan masalah penyakit lah. Penyakit yang tadi cuaca panas dan kurang air pun nampak ada simptom dia. Pokok tersebut macam cantik dan sebagainya lah. Yang seterusnya ni macam tu saya cakap. Jarak tanaman pun memainkan peranan. Kalau kita tanam terlalu rapat, dia memberi persaingan makanan. So pokok akan bersaing. Contoh baju kita bagi tu tak mencukupi lah untuk tanaman yang terlalu rapat ni. So ada efek dari segi kualiti buah sebagainya lah. Kalau terlalu jarang pun tak sukar lah untuk kita nak buat keseragaman pokok tersebut. So ni masalah-masalah lain. Alright. Pengeluaran perosak. Okay, untuk pengeluaran perosak ni, kita bukan berarti kita menggunakan racun sewenang-wenangnya. Maksudnya guna racun apabila perlu saja. Amalan kita ni, kalau pokok kita tak kuantiti peseraman, contoh kuantiti serangan tu tak melebihi 30% ataupun kita boleh kawal secara manual, kita tak gunakan racun lah. Kalau dia dah sampai tahap lebih daripada 30% tu baru kita menggunakan racun untuk kita kawal perosak tersebut. Okay. So, untuk perosak ni kita kena buat bancian. Maksudnya kita kena masuk periksa tanaman tersebut. Kalau dia masih tingkat, sebab kalau macam ulat sebagainya, kita boleh musnah ataupun kita boleh hapuskan dia secara manual lah. Kita kutik, lepas tu kita matikan dia. Ataupun kita, ni lah, maknanya kena matikan dia lah secara manual. Sebelum dia merebak ataupun dia apa? Dia membiak dengan lebih banyak lah. Tapi kalau dah pakai tahap maksimum kita masuk, tengok memang dah semua pokok dah ada serangan, dan kita kena guna racun perosak lah. Racun serangga lah untuk kalau untuk ulat dan sebagainya. Alright. So pengeluaran penyakit pun sama juga. Kita guna racun kulat bila keadaan berdesak masa dekat awal. Rawatan biji benih, biasanya biji benih memang dah ada rawatan kulat. Kalau beli dekat ladang ke, beli dekat kedai ke, kedai tandan sebenarnya memang dah dirawat dengan racun kulat. Jadi kalau nampak perasan biji benih jagung, tiba-tiba ada colour pink lah, ada colour lain sebagainya, itu adalah rawatan kulat. Okay. Kalau perasan pegang biji benih tu pun dia macam berdebu sebagainya, itu adalah powder daripada racun kulat lah. Dan kulat juga hadir sebenarnya pada tanaman bila kawasan tu berkeadaan lembab sebagainya. Dia kena buat sari dengan air, pada time supaya air yang kita simak tadi dia akan, yang tak digunakan oleh tanaman, dia akan flush out keluar lah. Tak ada kawasan bertakun sebagainya. Kalau kawalan secara lain yang lagi bilang tanaman, ini cara kultural lah. Contoh kita dah tanam jagung sebelum ni, bila jagung tu ada penyakit sebagainya, kita dengan tanaman lain lah. Kita tak repeat balik, ulang balik tanaman jagung pada plot yang sama lah, supaya penyakit ke perosak tu dia tak terus remain dekat kawasan tu. Alright. Dan seterusnya kita boleh gunakan variety yang rintang pada penyakit tersebut. Contoh kalau jenis jagung kita guna ni, dia memang mudah untuk dapat ni, kita cari tanaman yang variety yang lebih rintang ataupun lebih tahan pada penyakit tersebut lah. Alright. Penyakit perosak ni dia punya contoh perosak dan juga contoh racun serangga yang boleh digunakan. Alright. Dia ada jenis-jenis racun perosak ni adalah bahan aktif dia macam permetrin, cypermetrin. Kalau untuk ni malathion pun ada dan macam-macam jenis lagi lah. Biasanya dalam setiap jenis racun perosak, racun serangga yang ada ni, dia akan ada bagi label. Dalam label tu pun awak boleh tengok lah sesuai untuk jenis perosak apa. Alright. So pengawalan penyakit perosak ni adalah jenis penyakit juga. Penyakit yang jenis kulat sebagainya lah. Sebila guna Mancozeb, Metalaxy, guna tiram. Jenis penyakit yang ada dan juga jenis racun yang disyorkan. Maksudnya ni adalah racun yang disyorkan. Keberkesanan dia bergantung pada ni jugalah. Tak semestinya kalau kita pakai tiba tak berkesan, dia kata tak betul lah ni. Ni maksudnya yang disyorkan.
Kadang-kadang penyakit ataupun serangga tu dia dah rentan kepada varieties yang tadi kan. Alright. So ni adalah pendengaran tanaman. So bila kita dah ada tanaman ni, pokok tu dah besar, mungkin kita kena buat penjagaan yang perlu buat macam membuang anak pokok. Dia ada side shoot dia dan juga membuang putik jagung. Kenapa kena buang putik jagung? Satunya kita untuk kita kawal dia punya kualiti tongkol jagung lah. Sebab terlalu banyak putik jagung dia akan jadi terlalu banyak buah dan dia punya saiz tongkol tu akan ada efek lah. So biasa yang diamalkan mungkin dia gunakan 3 ataupun 2 tongkol ataupun 1 tongkol pun ada. Satu pokok 1 tongkol jagung saja, satu pokok 2 tongkol ataupun 3 tongkol. Yang lain-lain tu kita kena buang putik jagung. Putik jagung ni ambil buang. Dia boleh gunakan untuk buat sayuran dan juga sebagainya. So kena ada jadual lah, jadual pengurusan dia. Bila tarikh untuk dia atau putik jagung tu bagi dia tak lepas pandang. So kalau kita biarkan semua putik jagung tu ada, so kualiti jagung kita akan saiz mengecil. Dia akan lebih kecil lah daripada kita kekalkan hanya 2 ataupun 3 tongkol saja. So ni kenapa kita buang anak pokok ataupun side shoot dia. Dia memberi saingan kepada induk untuk mengelah baja kemudian kita dan dengan cahaya. So dia syorkan semasa umur pokok tu lebih kurang dari 22 hingga 12 hari selepas tanam. Okay. Dia cara kaedah dia dengan mencabut ataupun kita boleh gunting ataupun kita boleh potong dengan pisau sebagainya lah. So buang putik jagung ni sama juga tadi saya cakap dia untuk mengurangkan saingan mengambil nutrien dan air yang boleh menjejaskan besaran tongkol jagung pertama. So yang ni dia syorkan untuk buang 2 ke 3. Ditinggikan 1 tongkol sahaja. So kalau kita rasa kita nak ni pun 2 tongkol pun dah masih boleh diamalkan lah. So, biasanya putik jagung dibuang pada umur 45 hingga 40 hari. So, macam mana kita tahu umur pokok ni? Kita kena pastikan pada tarikh tanam kita tu, kita catatlah hari penanaman tu. Hari first day tu. Bagi kita tahu bila dah sampai umur 48 hari ke sebagainya. So pisau digunakan untuk menyemangkan air. Ada setengah tu dipatahkan kan. Dipatahkan mungkin boleh memberi kejelaan yang lebih silih pada pokok. So untuk mengurangkan tu kita boleh gunakan pisau lah. Gunting ke, sketches ke boleh. Tak masalah. So ini adalah topik untuk pengurusan lepas tuai. So, maknanya dah sampai tahap harvesting. Kerja harvesting ni biasanya dilakukan pada waktu pagi ataupun lewat petang. Dia untuk apa? Untuk menjaminkan kesegaran dia nak maju. Dia fresh lah untuk mengelakkan kandungan gula dalam jagung daripada masuk dengan cepat. Supaya kualiti dia, kesegaran dia tidak jelas lah. Macam mana kita nak tentukan kematangan jagung tu? First kali, kita kena tengok tanda-tanda fizikal dia. So bunga jantan bertukar warna coklat atau krim. Maknanya rambut pada tongkol tersebut dia dah bertukar warna daripada warna coklat daripada warna hijau. Okey, dia akan tukar kepada coklat ataupun dia dah nampak kekeringan. So tu salah satu kriteria yang kita tengok. Maknanya jagung tu dah matang ke belum. Oh sorry, saya silap. Bunga jantan yang berambut tu yang warna perang dan juga coklat tua atau keringan. Bunga jantan ni ada kat atas pokok, bahagian atas pucuk pokok tersebut. Yang rambut ni pada hujung tongkol buah tersebut. Tu ada beza dua tu Bunga jantan ni yang macam bunga mangga tu lah. Bunga pergi kahwin tu kan. Dia akan ada pecah macam kembang sebagainya. Bunga jantan. Tapi rambut ni ada pada setiap hujung tongkol jagung tersebut. Seterusnya kita boleh pegang dan juga kita picit tongkol jagung tu. Kalau kita picit dia rasa macam padat ataupun rasa kejap isinya, maksudnya dia dah matang. Tapi kalau kita picit masih rasa lembut, masih rasa macam tekstur dia masih macam bukan padat lah. So maksudnya dia belum sampai tahap kematangan dia lagi. Yang seterusnya kalau dua tu kita tak boleh nak, maksudnya rambut dia pun kita tengok macam tak confident lagi lah. Kalau kita pegang pun rasa tak confident lagi, kita boleh cuba lihat dalam tongkol jagung tersebut dengan kita selakkan ataupun koyakkan sikit
daun yang membaluti tongkol tersebut dan kita tengok pada hujung dia. Jangan kita koyakkan semua. Dah macam togel lah kan. Kita just tengok sedikit je pada hujung tu. Kita tengok maksudnya isi jagung tu dah ada kekuningan. Dia kalau dia tak matang, dia masih warna putih. Tapi bila dia dah matang, dia dah nampak macam kekuningan sikit lah. Dan kita nampak kuningan tu, kita dah boleh harvest. Alright, tu adalah kriteria yang biasa ditengok lah di ladang. Dan juga seterusnya, dia bergantung kepada individu jugalah. Kadang-kadang dia memang secara fizikal dia datang tengok pun dia tahu wah ni dah memang dah matang. Maknanya based on pengalaman lah. Kalau tak ada pengalaman kita boleh guna kriteria ni lah untuk kita tengok jagung tersebut dah matang ke belum. Alright. So kadang tu saya kata tadi kadang setengah tu dia ikut umur je. Once bila umur dah sampai 7 hari dia harvest semua. Tapi untuk mengelakkan supaya kita tak harvest jagung yang belum matang, kita kena buat pemeriksaan yang tadi lah. Kita cek satu-satu. Kalau tidak kita harvest yang belum matang, akan berlaku kerugian dari kita lah. Dia berlaku, maksudnya pembungaan jagung ni dah kita bebas. That's why dia punya kematangan dia berbeza-beza. Alright. So, jagung mesti jagung tangan dah secara sesuai. So dia harvesting secara manual lah. Sebenarnya pergi cap pokok, harvest satu sebagainya. Ini cara penuaian dia, maknanya dia petik dengan matangkan pangkalnya, dengan kayak segaran, patahkan takannya sebab. So untuk kita nak bagi jagung tu lebih tahan kesegaran dia, kita kena patahkan tangkai tongkol tersebut lebih panjang lah. Alright. So, ni cara dia. Masuk ke ladang, pandai pilih satu persatu, masuk dalam guna sebagainya. So, lepas harvest, kita akan bawa ke pusat pengumpulan ataupun rumah harvesting, rumah persatuan. So, dia akan grade jagung mengikut saiz dan berat dan juga mengikut tahap kerosakan buah tersebut lah. Maknanya ada penyakit ke ulat dan sebagainya. Dan juga isi jagung ataupun kena dia penuh. Dia ada grade A, B, C, D. So, kenapa kita kena buat penggradean ni? Supaya kita boleh memaksimumkan keuntungan kita. Tentu kalau kita jual semua dalam grade yang sama, kita nak bezakan lah. Sebab grade ni, tentu grade A harga dia lebih mahal daripada grade B, C dan D. So kalau kita boleh dapat gradekan supaya banyak kategori A, maknanya keuntungan kita lebih tinggi lah. Berbanding kita jual dengan grade yang sama je. Itu tujuan penggradean lah. Ini gambar-gambar yang dia harvest, jagung harvest dan kita nak buat penggradean. Terus lepas tuai dan sebagainya, kita kena buat pembersihan kawasan jagung kita tanam tadi lah. Mengelakkan penyakit pula semen kat tempat tu. Dan kita kena buat pembersihan untuk tanaman seterusnya. Sama ada kita nak gunakan parang atau cangkul untuk buang tu ataupun gunakan jentera lah. Maknanya jentera ni kita masuk balik pelau sebagainya, dia akan hancurkan balik tanaman tersebut ke dalam tanah lah. Ataupun sehingga kawasan tu dia menggunakan batang jagung ni untuk buat tanaman untuk dijadikan makanan ternakan haiwan ataupun dicampurkan sebagai bahan kompos. Alright. Saya cakap dia panjang kan. Saya tahu lah korang semua faham ke tak faham ke. Student semua okey ke? Semua pelajar okey ke? Okey. Okey. Ni saya cerita gambaran untuk buat projek jagung. Okay? Sebenarnya kerana ada soalan sebagainya, boleh tahu lah. Saya bagi rumusan dia. Okay. So kita tadi jagung, kita kena buat penjadian kawasan, kita kena buat penjadian tanah, kita kena tahu jarak tanaman, kita kena buat penguasaan, maintenance dan sebagainya. Dan kita kena buat kawalan penyakit yang rosak, syurga ada. Dan sampai peringkat penuaian dan juga
Pembersihan jagung lah selepas tu. Tu daripada A sampai Z untuk menanam jagung. Cumanya itu gambaran je lah. Saya tak adalah nak cerita macam berapa hari. Dia ada jadual pengurusan dia sebenarnya. Hari keberapa kita kena buat baja, hari keberapa kena buat kawalan penyakit. Kena buat pembajaan seterusnya, bila nak kena pengairan dan sebagainya. Tapi biasanya pengairan ni memang kita akan buat 2 hari sekali lah, maknanya waktu pagi dan juga waktu petang tanaman jagung. Kalau tak ada air, pengairan, memang ada efek, memang nampak efek dia, kesan dia pada kernel ataupun isi jagung tu lah. Dia akan jadi macam, pasal kadang orang jagung tu dia tak penuh, dia punya kernel, dia ada lompong-lompong sebagainya. Panggil, kalau gigi dia panggil rongak lah. Itu lah sebab utama dia adalah kekurangan air. Alright, so tanam jagung ni sebenarnya senang je. Tanam, dia akan keluar jagung, cuma kualiti jagung tu sama ada dia penuh, dia besar, kecil dan sebagainya. Alright, so habis cerita pasal jagung. Ni adalah satu contoh bijirin yang ada pada topik kita hari ni lah. So bijirin kedua adalah tanaman skoi. Alright, so ini mungkin setengah daripada anda semua tak kenal apa itu skoi lah. So dia pokok skoi ataupun nama saintifik dia adalah Sorghum vulgare. Dia sama family dengan jagung. Okay, Gramineae ataupun Poaceae. Kegunaan dia adalah campuran dalam makanan ternakan dan banyak di dalam kawasan Sarawak dan kawasan berbukit lah. Dia sama, dia boleh hidup pada tanah yang agak kering, tanah masin, tanah kari dan juga tanah liat. Ni gambaran pokok sekoi. Okay. Pokok sekoi jagung, daun dia, batang dia, biji ke pokok dia sama lebih kurang macam jagung. Cuma saiz dia agak lebih kecil lah berbanding pokok jagung. Dan juga dia berbuah pada bunga ataupun pada spiklet tu lah. Dia tak ada keluar buah macam tongkol jagung tu lah. So biji ring dia pada bunga dia ni lah. So dalam pot ni ada untuk biji ring dia lah. Okay. So ni pokok sekoi Dan pokok sekoi ni kalau untuk pengetahuan kita tak pernah lagi buat tanaman secara besaran dah berbanding jagung sebab market kita kalau kita tanam secara luas pun tak ada lagi pembeli yang nak beli sekoi ni dalam kuanti banyak lah. Cuma kita tanam ni untuk sampel pengajaran sahaja. Okay, so memang kita akan tanam secara sampel untuk pengajaran lah 2-3 pokok sebagainya supaya student dapat tengok secara fizikal pokok sekoi tu macam mana. Alright, so jarak tanaman dia bergantung pada jenis tanah dan juga jenis skoi yang variety skoi itulah. Ada tanam dari 60 hingga 90 cm tanah baris, ada yang tanam 10 hingga 22-25 cm. Jadi yang tidak banyak, maksudnya jenis yang tidak banyak anak ni, pokok skoi ni dia ada banyak anak ataupun dipanggil sulur yang keluar daripada satu induk tu lah. Tapi jagung tak, jagung satu batang dia keluar satu batang je, tak ada anak yang tepi sebagainya. Tapi sekoi ni dia jenis tu. Nanti mungkin ada topik seterusnya. Biji benih ditanam 2.5 hingga 5 cm sebanyak 3 atau 4 biji per lubang. Sama jugalah biji benih ni pun dia akan dirawat dengan satu ulat juga. So, untuk jenis perosak pada sekoi ni sama pada jagung. Dia ada ulat-ulat batang. Kawalan dia pun sama juga dengan jagung tadi. Maknanya gunakan racun serangga yang disyorkan tadi lah. Dan seterusnya dia ada burung. Burung ni semasa tingkat susu dan ketika disemai. Dia sekoi ni kalau kita nak tengok, kita dapat seed atau biji benih dia tu, kalau kecil-kecil dia ada keluar susu. That's why burung dia boleh attack. Dia kan susu tu dia warna putih macam susu lah. Alright. So jenis penyakit dia ada hawa daun, dia ada smart, sama juga macam jagung. So untuk penuaian dan juga penyimpanan, saya tadi lupa nak beritahu. Untuk tanaman jagung, tempoh kematangan dia adalah selama 70 hari. Maknanya hari yang ke-70 tu dah boleh harvest untuk jagung lah. Bergantung juga kepada variety yang kita tanam. Tapi untuk mostly kita guna pakai sekarang ni, jagung biasanya 70 hari sebab tanam kita dah boleh tuai lah. Dan bila hari ke-70 tu,
kita kena tengok balik kriteria yang saya sebut tadi lah, sama ada tongkol tersebut dah matang ke, ada tadi check rambut dia dan sebagainya. Tapi indikator 70 hari itu adalah hari untuk kita masuk ke ladang yang kita boleh pilih yang mana lah boleh untuk diharvest. Untuk jagung itu untuk tuai segar 70 hari. Tapi untuk kita buat pembenihan atau pemberhasilan benih, kita kena tambah sampai 110 hari hingga 120 hari. Maknanya kita biarkan jagung tadi, tongkol jagung dia kering di ladang. Okay. Dia ada dua peringkat penghasilan lah. Penghasilan jagung segar dalam masa 70 hari. Penghasilan untuk biji benih 110 hingga 120 hari lah. Tergantung juga pada variti. Tapi untuk skoi ni, sama juga dia ada jenis dia. Dan kebiasaannya dia akan harvest pada 97 hingga 100 hari. Sebab yang ni memang kita harvest dia punya biji benih dia lah. Tanda kematangan dia pula, biji kering dan saya cakap tadi lah, bila kita picik dia mengeluarkan cahaya warna putih. Seolah-olah macam susu. So cuma cara tuainya dia agak berbeza. Dia boleh tuai untuk dapatkan lagi hasil kedua. Maksudnya batang skoi kita potong rapat ke tanah. Dia akan membolehkan dia keluar tunas yang baru. Macam jagung tadi, bila kita harvest kita musnahkan ke pokok induk dia. Tapi untuk skoi ni kita boleh keluarkan balik hasil kedua pada batang yang sama tadilah. Cuma dia tak, batang yang asal tadi kita kena potong. Tapi kita potong rapat ke tanah supaya dia boleh keluar lagi anak yang baru atau tunas yang baru dan dia boleh menghasilkan lagi benih ataupun biji benih skoi itulah. Tapi kalau kita tak perlukan racun tu, maksudnya kita tak perlukan lagi tumbuhan tunas baru, kita potong pada tanah yang lebih tinggi. Maknanya kita kena biarkan lebih tinggi sikit pada tanah. Okay? Dan dia tak akan keluarkan ni lah. So cara tuaian dia adalah mengerat atau memotong jambak buah. Jambak buah yang tadilah yang gambar saya tunjuk tadi. Kita potong dekat bawah ni lah. Okay, gambar kat sini. Kita potong satu jambak bunga ni lah. Alright. So cara 1 dan 2 batang skoi dihimpun dan biarkan kering hingga 12 hari. Maksudnya kita potong jambak tu, kita keringkan dia selama 10 hingga 12 hari. Dan yang kita banting maksudnya kita pukul macam pukul padi tu lah. Banting padi tu kan. So nanti biji benih dia akan lerai daripada tangkai tadi. Okay. So biasanya biji benih skoi ni disimpan tanpa, kalau kita nak simpan yang agak lama, kita tak ceraikan lagi daripada jambak dia lah. Tapi kalau kita nak guna terus, kita terus banting dan kita kutip biji benih ni lah. Alright. Okay, ni biji yang bunga jambak bunga yang kita harvest. Dan juga bila kita buat penghasilan, kita leraikan dia daripada jambak ni, dia akan masuk nampak macam biji ren ni lah. Dalam benda plastik ni kan. Ini yang kita simpan kering dan masih ada jalan jambak dia lah. Alright, seterusnya. Okay. So 2 topik biji ren tadi. Terus saya dah cover lah kan untuk saya ceritakan jenis biji ren yang kita ada. First kali adalah jagung. Dan jagung kita lebih rinci sikit lah cara penanaman dan sebagainya. Dan juga untuk skoi ataupun jagung ni secara serba sedikit pengenalan dia dan juga dia punya ciri-ciri dia lah. Alright. So ada soalan so far untuk biji ren ni? Ada dalam TRU ada ke moderator? Sesi Q&A kepada para pelajar. Ada soalan ke nak tanya kepada Encik Kamarul? Ada satu soalan daripada pelajar di Facebook kepada Encik Kamarul. Pelajar ni bernama Fazrin Ahmad. Jadi pelajar ni nak tanya tetapi tidak berkaitan dengan jagung lah. Pelajar ni tanya apakah benda yang putih-putih dekat daun pokok jambu yang selalu ada pada pokok jambu? Boleh Kamarul? Dia sama ada koyak. Biasanya kalau putih-putih ni dia panggil koyak lah ataupun asid. Itu adalah serangan daripada serangga jugalah, serangga yang bentuk yang apa tu. Tapi kebanyakan kalau putih ni adalah koyak lah, dia macam putih yang berdebu tu kan. Itu adalah salah satu serangga perosak lah. Kawalan dia sama juga. Kita tengok pada kita gunakan racun serangga lah. Ataupun dia kalau dia masih peringkat yang
agak sedikit just kita gosok daun tu menggunakan apa-apa untuk bagi hilangkan dah dia. Maksudnya kawalan secara manual lah. Kalau dia melibatkan keseluruhan pokok ataupun kita ada banyak pokok yang kita kena serangan, kita menggunakan racun serangga. So serangga untuk efek ni dia saya pun tak berapa nak sure sangat, tapi dia ada yang disyorkan lah untuk tu. Alright. Okey, terima kasih Encik Kamarul. Encik Kamarul, ada satu lagi soalan daripada pelajar di Facebook, iaitu Assalamualaikum, saya Omar daripada K18. Saya nak tanya, bijirin ini dikelaskan sebagai karbohidrat dalam piramid makanan seperti nasi dan lain-lain. Tapi adakah bijirin ini masih lagi dikira sayur-sayuran dan buah-buahan? Itu soalan daripada pelajar bernama Omar. Wah, ini soalan ni lebih kepada makanan ni. Lebih kepada nutrisi Nutrisi. Tapi saya pun tak sure sebenarnya kalau ikut dari segi kita punya fahaman ataupun kita punya tradisi lah. Bijirin ni sebenarnya adalah tanaman ruji bagi setengah kawasan lah. Sebenarnya kalau kita tengok kat Malaysia ni, kita lebih kena bijirin kita adalah daripada padi lah. Itu tanaman utama kita. Tapi di setengah luar negara, dia menggunakan bijirin ni ataupun sirin ni adalah tanaman utama ataupun tanaman ruji dia. Cuma saya tak sure lah dia kira sebagai sayur tu. Tapi saya rasa untuk tanaman bijirin ni dia tak kira sebagai sayur, dia kira tanaman kontak. Kalau tanaman sayuran ni dia lain. Dia peringkat tuayan dia tu, yang saya cakap tadi, tanaman ni ada 3 kategori. Satu, tanaman jangka pendek. Tanaman jangka pendek ni maksudnya tempoh harvesting, tempoh kematangan dia tu dalam masa paling lama pun 4 minggu dan sebagainya. Ataupun cepat lah. Tapi kalau dah tanaman bijirin ni dia ambil masa sampai 70 hari, maknanya 2 bulan lebih. So dia tak kira. Tapi saya tak sure lah kalau ada setengah kawasan tu ataupun setengah term dia menggunakan bijirin sebagai tanaman sayuran. Tapi bagi terlebih pada saya kata bukan tak lah. Itu pandangan saya lah. Kalau pemakaran nutrisi tu mungkin dia tahu kot, ataupun botani punya kepakaran mungkin dia boleh kelaskan lah mungkin tanaman bijirin ni sebagai sayuran ke apa. Tapi kita tak panggil lah. So far kita tak panggil tanaman bijirin sebagai tanaman sayuran. Okey, terima kasih Kamarul. Jadi tapi kalau ada Puan Asinah ada dalam ni ke, Puan Asinah kalau boleh membantu saya, sebab Puan Asinah ni dia lebih pada tanaman sayuran sikit, dia ada pengalaman dalam tanaman sayuran. Puan Asinah ada ke? Tak ada. Tak ada, kita boleh teruskan lah. Ada soalan lagi tak Puan Asinah? Setakat ni tiada lagi. Cuma soalan ni daripada saya lah. Saya nak tanya kepada Encik Kamarul. Boleh, tak masalah. Okey, saya nak tanya macam mana cara yang terbaik untuk tanaman jagung ni? Adakah dari segi direct seeding ataupun dari segi kita semai dahulu biji benih untuk menjadi anak pokok? Jadi mana satu yang paling okey untuk pertumbuhan pokok? Dia ada pro and con dia, maknanya pro and kontra dia. Satu, kalau kita nak buat direct seeding kepada tanaman, kita dah jimat kita punya peat moss dan juga semayan dulang tu lah, tray semayan tu lah. Maknanya kos untuk bibit moss sebenarnya ada agak tinggi. Okay. Cuma kalau kita, itu adalah kelemahan kalau kita guna semayan dulang ni lah. Yang kelebihan dia pula, kalau kita semayan dulang ni, kita tak melakukan ataupun melakukan kerja yang aktiviti yang banyak lah. Maknanya kita tak boleh buat sulaman dan sebagainya. Tapi kalau kita direct ke ladang pun sebenarnya chances dia untuk tumbuh, sebab tu dalam mana-mana biji benih pun dia akan tulis peratus pencabahan pada benih tersebut. Biasanya kalau kita akan tengok, kita ambil lebih daripada 80%. So kalau lepas benih tersebut peratus pencabahan dia 80%, maksudnya 20% lagi tu kemungkinan dia tak tumbuh. Okay, so kita hanya backup untuk seedling ataupun semayan dulang ni mungkin dalam 20% je lah. Contoh kita dah guna di ladang, contoh kita tanam dekat ladang tu, kita habis guna biji benih tu dalam 1 kilo kan. So kita daripada 1 kilo tu baru 20% kita pakai dalam 200 gram tu. So 200 gram tu kita backup untuk kita buat semayan dulang lah. Baru kita ni, tu antara pro kontra dia lah. Dapat tak Puan Razina? Okey, dapat. Terima kasih Cik Kamarul atas penerangan yang jelas.
Jadi tiada soalan lagi setakat ni daripada para pelajar. Kita boleh teruskanlah ya Cik Kamarul. Okay, baik. So, kita akan topik yang seterusnya. Tadi kita dah cover untuk video ni lah. Seterusnya kita masuk pada tanaman kekacang. Okay, so ni adalah, so kita akan pergi kepada 3 jenis tanaman kekacang. Yang pertama adalah kacang tanah, yang kedua adalah kacang hijau, dan yang ketiga adalah kacang soya. Alright, untuk kacang tanah, nama saintifik dia adalah Arachis hypoidea. Family adalah Leguminaceae. So family Leguminaceae ni adalah family kekacang lah. Legum adalah kekacang. Yang terdapat di Malaysia adalah yang tumbuh tegak dan tidak menjala. Okay, kegunaan kacang ni biasanya kita buat minyak, margarin, sabun, kacang goreng dan sebagainya. Jenis yang ditanam di Malaysia ni adalah jenis Spanish cultivar yang biasanya adalah Marjan, Indonesian, MKT, GNMI ataupun sawan merah. So, kita tanam sama juga mana-mana saya cakap tadi lah, nak tanam sayur pun, nak tanam apa ke, kita boleh buat pembajakan. Macam tadi lah sama lah. So, kadar benih yang digunakan untuk tanam kacang tanah ni adalah sebanyak 60 kilo per hektar. Biji benih ni juga saya cakap tadi memang akan dirawat dengan racun kulat. Okay. So jarak tanaman untuk kacang tanah adalah 10 cm kali 50 cm, hanya satu pokok per lubang. Cara tanaman ni pun sama juga, tadi saya cakap sama ada kita boleh gunakan manual ataupun gunakan mesin tadi lah. Tapi saya cakap kacang pun boleh masuk. Whatever mesin tadi boleh support untuk benih yang partikel yang agak besar, dia boleh menggunakan jenis tersebut. Tapi kalau biji benih yang kecil, contoh sayuran sebagainya, dia agak sukar untuk dia drop off satu persatu dalam lubang tanaman. Kalau kacang soya ke, kacang hijau ke, kacang apa ke, whatever benih yang partikel saiz yang agak besar dan dia boleh masuk dalam cap tabung tersebut, maknanya dalam tabung tu dia ada satu roda, dan roda tu dia boleh membuatkan benih. Dia boleh ni lah. Tapi kalau benih terlalu halus, dia jatuh pun dalam kuantiti yang tak teratur, kita tak boleh gunakan lah. So sama juga dia menggunakan baja, air seperti tanaman lain. So perosak yang biasa serang pada tanaman kacang ni ada perosak daun, Sporotra litura ni adalah ulat yang tadi hama juga lah. Okay. So ada jenis penghisap cecair, dia ada dan juga jenis perosak lengai lah. Perosak lengai tu ada anai, Silazine tonella. So dia ada juga racun yang disyorkan, kotak yang ketiga tu, yang kedua. Dan juga dia punya cara untuk semburan dia lah. So biasanya sembuh apabila 25% daun rosak. Ini pun sama juga saya cakap. Kalau perosak ni, kalau kita tengok kuantiti serangan dia tu masih minimum, kita tak menggunakan racun serangga lah. Sebab kita nak mengurangkan kesan racun serangga pada manusia itu sendiri. So kalau kita kawal secara manual, kita tutup ataupun kita boleh musnahkan secara manual, kita buat secara manual lah. Tapi kalau serangan dia dah melebihi tahap, maknanya kita sendiri tengok Allah. Tengok ni tanaman ni, kita gunalah racun serangga. Sebab racun serangga ni dia punya efektifnya lebih cepat ataupun tindakan dia lebih cepat lah. Alright. So, kawalan perosak tikus. Dia akan mengorek. Tikus ni kalau dia hadir pada tanaman kacang, dia akan mengorek bakal kacang tanah dan dia akan makan lah kacang-kacang tersebut. Alright. So kalau kawalan cara ekonomi ni, maknanya kita kena buat pembersihan kawasan. Tikus ni sebenarnya perumah ataupun tempat dia tinggal di kawasan-kawasan yang semak lah. So kalau tanaman kawasan ladang kita bersih, bersih-bersihnya tak ada tempat untuk tikus tu membuat rumah, dia tak ada lah dalam kawasan tu. Okay, so kebersihan ladang tu amat penting lah. So jenis-jenis penyakit yang ada, ni ada bitik daun, karat daun, layu bakteria, mozek dan juga nematod. So catatan yang sebelah tu jenis-jenis kulat yang serang pada tanaman tersebut dan juga cara kawalan dia. Dia boleh guna racun kulat ataupun kita buat giliran tanaman ataupun kita buat pembersihan kawasan dengan amaran agronomi. Alright. So masa penyakit perosak ni pun tak payah kita nak pergi go detail sangat sebab dia terlalu spesifik lah nak cerita. Jadi kita gambaran macam mana nak kenal pokok tu, macam mana ni dan sebagainya. Alright.
So untuk hasil tanaman kacang ni, tanah ni, biasanya dikutip antara umur 90 hingga 110 hari selepas tanam. So kalau kita harvest untuk untuk direbus atau diproses, biasanya dikutip pada umur 90 hingga 105 hari. Dan kalau jenis kacang tanah MPT1 ni, dia akan kutip selepas 105 hari. So, biasanya kutipan kita, buatan hasil yang dikutip lebih kurang 3,200 kg lengai basah per hektar. Maknanya 1 hektar kita tanam kacang tanah, kita boleh dapat average 3,200 kg lengai. Maksudnya lengai ni kacang tanah tu lah. Dia lengai ni sebenarnya biji ataupun kacang tu iseh. Kalau kulit kacang tu dipanggil pot. Ataupun pot. Kulit lengai tu. Alright. So ni gambaran pokok kacang tanah ni. Dia ada daun muda, dia ada kelopak bunga. So dia ada salur, dia panggil pemancang ni, pack ni. Bila once dia dah keluar bunga, dia akan satu pack ni dia akan shoot, dia macam menjunam terus ke dalam tanah. Lepas berlaku pembungaan dan dia menghasilkan kacang lah bawah ni. So dia ada binti-binti dengan ni. Alright, so kacang tanah ni memang dia tak akan berbuah pada bahagian atas tu. Ni pun bukan tanah. Dia tak akan berbuah pada bahagian atas lah. Memang dia akan membesar. Hanya pack macam ni. Kalau berasan pack ni kita akan nampak dia keluar satu shoot daripada atas. Dan dia akan terus membenamkan diri dia dalam tanah. Dan dia punya lengai ataupun ni akan membesar lah. Lengai matang. Kita ada gambar lah. Okey. Ini adalah pokok kacang hijau. Kacang tanah. Yang first gambar ni. Ini adalah bunga kacang tanah sebut warna kuning. Ini gambar ketiga ni. Saya cabut semasa pokok tu masih lagi belum matang sepenuhnya. So, kita boleh nampak lah lengai dia ni masih bersaiz, belum padat lah. Compare dengan gambar yang 94 ni, kita boleh nampak fizikal kacang tanah tu lah. Alright. Ni pokok yang kita tanam di ladang lah. Seterusnya. So ada soalan untuk kacang tanah. Kacang tanah ni ada macam-macam jenis kacang tanah dia ada. Tapi biasa yang kita tanam ni kacang tanah jenis yang biasa ni lah. Maksudnya membezakan dia punya kacang tu adalah biji kacang tersebut. Kalau luaran dia sama je. Okay, teruskan dengan kacang seterusnya adalah kacang hijau. So nama saintifik ni adalah Vigna radiata Luzet. Family Leguminaceae. Biji benih bercambah 3 hari selepas tanam. Maksudnya kita letak biji benih dalam tanah. Selepas 3 hari dia akan bercambah. So tinggi pokok dia boleh berpecah 64 hingga 70 cm. Dan dia berbunga dalam masa 30 hingga 40 hari selepas tanam. Dan biasanya terdapat 10 hingga 50 lengai pada satu pokok. Maksudnya satu pokok tu dia akan ada 10 hingga 50 lengai. Okay. So lengai dia matang dalam masa 19 hingga 20 hari selepas berbunga. So bila dia matang, dia akan bertukar menjadi warna hitam dan daun dia akan jadi kuning. So ni indikator untuk kita tengok sama ada dia dah matang ke belum. So biasanya akan terdapat pembungaan sekali kedua apabila maknanya satu pokok tu kita tengok after dia dah 50% lengai yang dah ada tu matang, dia akan berlaku pembungaan sekali lagi. Maknanya dia ada 2 kali pembungaan lah. So pengumpulan hasil dibuat beberapa kali dengan jarak antara 20 hingga 25 hari. So variety yang ada biasanya Rutol 1 M74, dia ada UC 163, 116 di Taiwan dan lain-lain variety lah. So anggaran hasil dia tadi untuk kacang tanah 3,200, untuk kacang hijau ni dalam 1,300 kg per hektar. 1 hektar boleh menghasilkan lebih kurang 1,300 kg kacang hijau. So penanaman dia sama juga, mesti mempunyai salinan yang baik, dari batas tanah juga boleh dibajak. Kalau tak ada kawasan tu bereksi sebagainya, kita guna dolomite ni adalah pengapuran macam saya cakap tadi lah. So jarak tanaman untuk kacang hijau ni biasanya dalam 20 cm kali 10 cm. Dia hanya memerlukan lebih kurang 20 hingga 25 kg per hektar untuk benih. Kalau satu hektar lebih kurang 20 hingga 25 kg kita perlukan untuk ditanam.
benih dia. So untuk kacang hijau ni biasanya penyakit daun dia sama lah, lebih kurang macam tadi juga. Dia ada serangan kulat, dia ada serangan ulat pengorek lengai. So, kawalan dia sama je. Kalau kuantiti yang agak sedikit, maknanya kurang persen yang agak sedikit, kita kawal secara manual. Kalau keserangan yang agak banyak, kita menggunakan ratus yang disyorkan lah untuk guna. Kalau serangan kulat, kita guna ratus kulat lah. Macam menek, fenomena macam ni. Kalau serangan serangga, kita gunakan kabarik ataupun dimension. Alright. So ni adalah pokok kacang hijau. Okay. So tu fizikal dia. Yang first tu, gambar pokok dia. Yang ni gambar pokok yang dah berbuah. Ini yang kita cabut pokok yang buah juga belum matang. Ni yang pasang yang belah gambar yang keempat yang belah kanan sekali tu. Dengan dia dah matang ni, maksudnya dia jadi hitam. Okay. So bila hitam ni, maksudnya kita dah boleh harvest. So senang je dia kata dia. Right. Kalau dia masih hijau, dia belum matang. Pemerhatian fizikal kita boleh dapat bezakan lah. Tak payah tengok ini dah matang ke belum. Jagung tadi mak agak sukar lah, kita kena tengok sampai kita kena pastikan betul-betul lah. Tapi untuk kacang hijau ni, boleh terus harvest dia. Macam kacang tanah tadi pun sebenarnya ikut pada umur jugalah. Sebab dia dalam permukaan tanah, dalam bawah tanah, kita tak tahu dia dah matang bagiannya. So kita mungkin boleh buat pemerhatian dengan cabut satu atau dua lah. Tapi kacang hijau ni senang. Dia nampak hitam dah berang atau dah kering, dah boleh ambil lah. Okay. So seterusnya kacang yang ketiga adalah kacang soya. Nama sertifik dia adalah Glycine Max L. Lebih sama lah legitimasi. Biji benih dia bertambah 2-3 hari sama juga macam tadi. Tinggi pokok boleh pecah sampai 60 cm. Bunga berbentuk rama-rama. Bunga dia tu macam berwarna ungu. Dan keluar biasanya dalam masa 31 hingga 40 hari lepas tanam. Dan terdapat lebih kurang 3 lengan pada satu pokok. Ini kacang soya So dia punya batang dia bila lengan dia bertukar menjadi warna kuning. Macam kacang hijau tadi, lengan dia bukan jadi warna hitam. Tapi untuk kacang soya ni, dia bertukar jadi warna hijau kepada kekuningan ataupun keperangan lah. Dan indikator seluruhnya daun pokok akan luruh bila dia dah matang. So biasanya sedia dipetik dalam masa 79 hingga 110 hari selepas tanam. Dalam satu lengan biasanya ada 3 biji benih yang berwarna kuning. Varieti yang biasa populanya ada Palmetto dan juga MK3 lah. Anggaran hasil dia lebih kurang 2,200 kg per hektar. Alright. So penanaman dia memerlukan tanah yang perut, menggunakan bahan organik yang tinggi dan menyertai yang baik. Maknanya yang first tadi, apa-apa tanaman pun tu adalah salah satu perkara yang kita kena tengok lah. Kalau tanah kita tak sesuai, kita pokok pembesaran dia agak kurang, memerasakan. Okay. So kalau untuk 1 hektar diperlukan lebih kurang 50 kg benih. Kalau kita tanam 1 hektar, kita sediakan benih lebih kurang 50 kg. Daripada jarak tanaman yang digunakan. Jarak tanaman dia ada 1 cm kali 2,5 ataupun 46 kali 15 ataupun 66 kali 10 cm. Jadi jenis jarak tanaman yang disyorkan, so kita boleh guna bergantung pada keadaan tanah kita. Ataupun dia boleh ditanam dengan kaedah tabur atau serak. Tanah tabur atau serak ni maksudnya kita buat broadcasting lah, kita tabur je. Ataupun kita guna mesin tadi, dia dah set jarak ni sebagainya lah. Alright. So untuk serangga bagi tanaman kacang soya ni, dia ada sama je. Okay. Ulat pengorek lengai dia ada, satu tambah ulat kacang. Kawalan dia secara kimia menggunakan Rogo 40 ni, ada jenis-jenis pacul serangga yang disyorkan lah, ataupun furadan. Furadan ni agak biji lah sebenarnya kalau tak digalakkan untuk pakai furadan ni. Sebab terstand daripada manusia pun agak bahaya lah. Mungkin furadan ni dipakai pun sekiranya dia dah sampai tahap dia tak boleh nak kawal lah. So, kalau untuk kawalan penyakit pula, dia ada penyakit daun disebabkan oleh fusarium ni adalah penyakit kulat lah. So kita kawalan dia, kita guna racun kulat dan sebagainya. Untuk penyakit kulat ni pun kalau cara manual dia, mungkin tadi cerita kalau cara manual untuk kawalan serangga. Maknanya kita nampak serangga tu kan, kita boleh putih, kita boleh hapuskan. Tapi untuk kulat ni macam mana kita nak hapuskan secara manual? Caranya adalah kalau satu pokok tu diserang oleh fusarium, kita cabut, kita pindah ataupun kita buang ke tempat yang paling jauh. Ataupun kalau dulu amalan dia buat, dia tanam lah, dia tanam
ataupun kadang-kadang orang kampung dibakar. Tapi bakar sekarang tak digalakkan lah, tak diamalkan di dalam sebab kita nak jaga anak kita kualiti udara kan. So caranya adalah cabut pokok yang diserang tu ataupun bahagian tanaman tersebut, bahagian contoh dia kena bahagian daun tu bahagian apa, kita just buang bahagian tersebut supaya dia tak merebak ataupun membiak ke kawasan lain dan kita hapuskan. Tu kalau penyakit untuk penyakit kulat ataupun bakteri dan sebagainya lah. Right. Sebab tu untuk penyakit reput lengan ni kawalan dia senang je, kita elak masa matang je terjadi pada waktu hujan. Jadi kita nak tahu dia matang waktu hujan tak hujan. Kita tengok pada tadi lah dia cakap kalau untuk kacang soya ni tempoh matang dia sampai berapa hari kali hari. Dia tempoh matang dia 79 hingga 100 hari. So hari dia kita tanam hari ni, kita tengok untuk 79 ke 1 hari tu jatuh bulan berapa dan keadaan masa tu. Faktor di Malaysia ni kita dah tahu lah biasanya hujung tahun lepas ni ke kita boleh buat anggaran kita lah. So kita elakkan supaya dia hari ke 79 ke 110 tu dia tak maksudnya dia tak sampai usia matang dia pada waktu hujan tu lah. Itu secara perancangan kita. So perancangan tu kena ada supaya kita tak berlaku ni lah. Tapi kadang-kadang faktor cuaca ni di luar kawalan. So nak kita kena hadapi jugalah kalau ia berlaku kan. So, perancangan apa-apa perancangan tu kita kena buat. Tapi yang menentukannya Allah SWT. Okay. Alright, ni fizikal pokok kacang soya. So daun dia tadi lebih kurang macam pokok kacang lain, tapi siput dia punya lengan dia tadi nampak ada sedikit berbulu lah. Okay. So bila dia matang daripada warna hijau tersebut, dia akan bertukar menjadi kekuningan ataupun tak perang-perang lah. So ni adalah biji benih kacang soya. Dalam lengan dia ni tadi ada 3, kadang ada yang 2, tapi biasanya 3 biji. Alright. Okay, ni adalah biji benih yang kita hasilkan di ladang kita sendirilah sebelum kita buat. Sebab untuk pengetahuan juga sebelum ni memang seksyen tanaman ni dia ada satu unit penghasilan biji benih. So dia orang akan hasilkan biji benih untuk ni lah. Okay, yang ditanam pokok semua kita akan hasilkan biji benih. Tapi sekarang ni kita dah tak ada, mungkin kita dah kurangkan lah untuk hasil biji benih. Kita hanya tumpukan untuk pengajaran sahaja. So, tak adalah kuantiti biji benih yang banyak dan kita tak jual pun. So kita jual kan biji benih ni jagung ke kacang dan sebagainya. Alright. So yang pertama tadi gambar ni adalah kacang tanah. Yang kedua ni adalah kacang hijau. Dan yang ketiga ni kacang soya. So ni kacang tanah yang ada jenis yang merah ni sebagai sawo matang. Yang ni kacang tanah biasa. Yang ni kacang soya. Yang hitam ni pun juga adalah kacang soya. Saya dah lupa dah kacang soya hitam ni apa nama ganti dia. Alright. So yang bawah sini termasuk pula. Ini sebenarnya bukan kacang. Ini adalah skoi yang tadi tu. Yang ni kacang hijau. Jadi kan semua orang biasa tengok lah kan. Dan yang besar ni juga adalah kacang soya lah. Alright. Itu saja daripada saya. Maknanya saya dah cover tadi untuk jenis tanaman bijirin yang kita cover untuk jagung. Jagung ni kita lebih detail sikit tadi. Kita ada penanaman sampai dah tempat harvesting. Dan kita cover untuk jenis tanaman biji yang kedua adalah skoi, bagi gambaran untuk jenis pokok. Dan juga ni juga ciri-ciri dia. Cara tebu matang sebagainya. Dan seterusnya kita cover untuk tanaman kacang. Kita ada cover kacang tanah, kacang hijau dan juga kacang soya. Tapi sebenarnya biji dan kacang ni ada banyak lagi jenis kacang-kacang. Cuma kita cover untuk ni lah. Biasa topik yang ni lah kita cover untuk kelas-kelas yang sebelum-sebelum ni dan kelas-kelas akan datang. Alright. So itu sahaja daripada saya. Sekiranya ada apa-apa soalan ataupun ada perkongsian daripada mungkin student kita pun ada pengalaman ataupun daripada pegawai daripada pusat asasi sendiri, kita boleh share kat sini lah. Alright. So terima kasih daripada saya. Saya serahkan kepada Pak Rafina lah untuk sesi seterusnya. Terima kasih semua. Okey, terima kasih Encik Kamarul Zaidi atas penerangan yang sangat bermanfaat pada petang ini. Jadi Encik Kamarul Zaidi, di ruangan chat ni saya lihat banyak soalan yang diajukan oleh para pelajar. Jadi saya cubalah baca satu persatu.
ada pelajar yang bernama Azwan, yang ini daripada Facebook. So Azwan ni, pelajar ni bertanya, adakah penanaman kekacang masih memerlukan pembajaan walaupun ianya ada fungsi sebagai pengikat nitrogen? Alright. So terima kasih pada soalan dan juga sebenarnya ada sedikit ilmu lah berkenaan dengan pokok kacang ni. Sebenarnya pokok kacang ni dia ada fungsi, special fungsi lah. Maknanya dia adalah fixed nitrogen, maknanya dia pengikat N. Tapi untuk pengetahuan semua, physically pokok memerlukan, tak semua pokok, maksud saya pokok dia tak perlukan N semata-mata. Dia masih memerlukan P, maknanya fosforus dan juga kalium. Dia mungkin dah habis dia ada N, okay? Tapi kita kena support dengan pembajaan lain, unsur-unsur lain. Sebab pokok ni dia ada unsur makro. Unsur makro ni dia ada N, P, K, C, A, M, D sebagainya lah. Dan juga unsur unsur mikro. Mikro ni contoh ferrous, zinc dan sebagainya. Dalam tanah, actually dah ada unsur-unsur ni. Cuma kita tak pasti sebab kita tak hidup dalam tanah dan kita tak pasti kekurangan unsur ni sampai tahap mana. That's why kita kena support dengan pembajaan kita sendiri. Maknanya kita ada jadual pembajaan itu sendiri. Sebab kita akan bagi supaya pokok tu lebih maksudnya kita nak jaga kualiti lah. Kalau kita biar pokok dalam tanah, dia boleh stay hidup. Okay, dia boleh stay hidup. Dia boleh, kadang-kadang pokok tu sendiri dia boleh berbuah dan sebagainya. Cumanya kita tak boleh jaminan kualiti dia tu apa yang kita nak lah. Dan sebenarnya untuk pengetahuan Azwan Ali juga ni, nama Azwan Ali tu macam Diva AA. Ke Diva AA masuk kelas ni? Kita tak tahu kan ni. Kan ni kau ada dia tanya kita kan. Masak kita. So untuk Azwan Ali juga tanya, kita tanam pokok kacang ni sebenarnya kita membantu untuk tanaman lain jugalah. Once tapak yang kita tanam tu sebenarnya, dia dah tolong untuk fix nitrogen kat tanah tu. Sebab kadang-kadang kita tanam pokok kacang ni, di antara dia buat tanaman selingan. Contohnya ada pokok kacang and then sebelah dia, plot dia ada baris yang kedua tu pokok lain. Pokok sayuran lain atau pokok tanaman lain. Dan baris ketiga tanaman kacang balik. Supaya dia boleh tarik nitrogen tu dan supply kepada pokok-pokok lain. So, faham Okey tak? Menjawab tak? Okay, harapnya menjawab lah ya jawapan daripada Encik Kamarul. Jadi saya bacakanlah soalan yang seterusnya. Boleh ya Encik Kamarul? Boleh, teruskan. Pelajar ni bernama, saya tak pasti nama dia apa. Okey, pelajar ni bertanya, Assalamualaikum Encik Kamarul. Ada tak cara spesifik untuk banyakkan cabang pada pokok kekacang tersebut? Mungkin ada kena potong di bahagian tertentu? Dia sebenarnya pokok kekacang ni memang bercabang sebenarnya. Dia tak, sebab tu kita kena tahu fisiologi pokok ataupun botani pokok tu sendiri lah. Kalau fisiologi ni maksudnya, fisiologi fisiologi lah kot kan, cabang-cabang pokok tu. Saya pun dah lupa lah. Sebenarnya kita kena tahu. Sebab tu dalam slide saya jadi pun cerita morfologi pokok tu sendiri lah. Daun macam mana, batang macam mana. Untuk tanaman kacang ni, memang dia bercabang. Okay, sepatutnya dia memang dah cabang itself. Dan dia tak perlukan pruning ataupun pemotongan batang utama dia supaya dia bercabang lagi tak. Sebab dia tak sama macam pokok buah-buahan sebagainya. Sebab pokok buah-buahan dia ada buat cantasan batang utama supaya dia boleh cabang dahan-dahan seterusnya, rendang sebagainya. Tapi untuk tanaman kacang ni tak perlu buat cantasan tersebut lah. Kecuali kalau pokok tu dah ada penyakit sebagainya, baru kita buat catatan untuk penjagaan. Tapi yang macam dia kata untuk menambahkan lagi cabang sebagainya, saya rasa tak perlu lah. Sebab kita amalan kita sama ni pun kita tak pernah buat pun. Kecuali kalau ada satu kajian yang mengatakan cantuman catatan ni menyebabkan lagi banyak hasil sebagainya. So far saya rasa tak ada lagi lah. Sebab pokok dia pun bukannya pokok kekal. Maksudnya dia sampai tahap dia dah habis berbuah dia, pokok tu akan dibuang sebagainya lah. Compare dengan pokok tanaman buah-buahan, sebab dia hidup dalam jangka masa yang panjang dan dia akan berbuah, lepas tu berbuah lagi. That's why ada tingkat pemangkasan pokok tu sendirilah untuk menghasilkan lagi banyak. Contoh macam rambutan, kalau kita tak buat pemangkasan, next punya hasil dia akan berkurang sebab dia tak ada cabut, sebab dia berbuah pada ujung dahan kan, ujung ranting sebagainya.
Tu saya punya pengalaman saya lah. Saya nak menjawab lah. Okey, terima kasih Encik Kamarul. Jadi soalan seterusnya daripada pelajar bernama Anwar, Kuliah 3. Encik, saya nak tanya, adakah jagung mempunyai penyakit berjangkit? Kepada pokok lain? Sorry, jagung mempunyai apa? What is this bush? Adakah jagung mempunyai penyakit berjangkit kepada pokok lain? Itu soalan pelajar. Jagung tak ada penyakit pada pokok lain. The hell? Sorry, sebab Why you dalam want me to use cash? Minta pelajar bernama Tadi Iqbal elok. untuk silentkan mute anda punya anda punya Zoom. Okey, terima kasih. Jadi Alright, jagung ada penyakit berjangkit Cik Zaidi? alright. Dia penyakit berjangkit ni sebenarnya dia ikut kepada family pokok tu sendiri. Kalau pokok yang seterusnya kita tanam tu sebenarnya family yang sama dan dia serangan dia pada tahap maksudnya dia boleh berjangkit juga, pokok tu akan kena jugalah. Tapi untuk sistem amalan kita, bila kita tanam pokok jagung ni, dia kalau once kita dah nampak dia ada penyakit, penyakit apa pun, kita akan musnah kawasan tu dan kita akan rehatkan kawasan tersebut lah. Kalau kita masih nak tanam pokok jagung, biasanya kita akan rehatkan dia sampai 2-3 kali pusingan supaya penyakit tersebut dah, maksudnya diputuskan rangkaian hidup dia tu, baru kita akan tanam balik lah. Ataupun yang saya cakap tadi, kita buat tanaman giliran, kita tanam pokok lain, bukan pokok bijirin lah maksudnya. Sebab bijirin ke kacang ke, kalau dia satu family, penyakit dia lebih kurang sama je. So dia akan berjangkit lah. Tapi kalau contoh kita ada buat plot-plot, sebenarnya fungsi plot tu sendiri, maksudnya jagung plot A, ada plot B. So jarak antara plot A dan plot B tu dia ada barrier dia. Barrier dia mungkin kita tanam dengan pokok pokok lain ke sebagainya, sebagai salah satu cara kita untuk mengelakkan dia berjangkit sebagainya lah. So ada beberapa faktor. Yang pertama, kalau pokok tersebut memang ada disahkan penyakit, kita kena musnahkan dia. Kita buang segala sisa-sisa tanaman yang ada penyakit ni ke tempat lain, pembuangan, tanam sebagainya. So kawasan tersebut kita perlu rehatkan. Kalau kita rehatkan dalam masa, biasanya memang lama lah, 2-3 kali ke pusingan. Dan kita rasa tanah tersebut dah okey, baru kita tanam balik lah. Ataupun kita pindahkan kawasan jagung tersebut ke kawasan baharu. Itu amalan kita lah. Bukan cakap pokok jagung saja. Pokok sayuran pun sama, pokok-pokok lain macam pisang pun sama. Supaya kita tak ada, contohnya sekarang ni fungsi dia, maksud dia, kita tak nak penyakit tersebut berpanjangan di tapak tersebut. So cara-cara kita yang untuk kita melakkan dia berterusan dia lah. So kita, pengalaman kita sebelum ni, kita tanam macam gambar tadi, kita tanam jagung di petak kita tu, dan kita kena serangan yang agak serius lah, penyakit ulat batang, ulat batang. Kita kena memang agak serius. Anggaran kita tanam jagung tu, kita boleh harvest dalam 4,000 tongkol. Kita dapat harvest 2,000 tongkol je. Yang lain semua berpenyakit. So sekarang ni, tapak yang kita ada tu kita dah kosongkan atau kita dah tanam dengan tanaman lain, tanaman nanas. So kita tak repeat balik, kita tak ulang balik dengan tanaman jagung lah. Supaya whatever perosak ke, penyakit ke, dia tak ada unsur pemakanan dia sendiri kat situ. Itu kita punya konsep kita lah. Harap menjawab lah ya. Okey, terima kasih Encik Kamarul. Okey, soalan seterusnya daripada Azmin, Kuliah 3. Assalamualaikum, saya nak tanya, berapa kedalaman lubang yang perlu digali untuk penanaman kacang tanah? Ini sama juga macam saya cakap tadi. Dalam slide pun kita dah mention tadi, dia biasanya lebih kurang 2 ataupun 5 cm lah, 2-5 cm lubang kedalaman. Dia konsep dia macam ni lah. Sebenarnya itu adalah yang disyorkan. Okay. So kadang-kadang dia dalam tanaman ni, dia kena hands on dia berbeza dengan teori. Okay. So teori dia syorkan contohnya 2 hingga 5 cm. Tapi kedalaman kita ni, maksudnya kita tak boleh terlalu ketek. Supaya apa? Sebab bijirin ni dia adalah makanan juga untuk manusia dan juga untuk haiwan. Kalau kita terlalu ketek atau terlalu kering, burung boleh ambil biji benih tersebut. Okay, ataupun semut sebagainya, dia boleh makan biji benih tersebut. So maksudnya satu kerugian pada kita lah. Kita ingatkan kenapa dah tak tumbuh biji benih ni kan. Sebenarnya dah diambil oleh burung ke,
tikus ke apa-apalah, sebab dia makanan dia tu macam manusia pun boleh makan tofu kacang ke kacang hijau ke jagung ke, manusia pun makan dan juga attract kepada serangga perosak ataupun benda lain lah. So lalu dalam pula dia menukarkan biji benda tersebut untuk berjambah. Sebab dalam contoh kita bagi tempoh tadi untuk kacang tanah sebagainya, dia masa 3 hari atau 4 hari dia berjambah. Tapi sebenarnya dia terlalu dalam, dia ambil masa sampai 5 hari, 6 hari. Sebab shoot dia nak keluar tu, kadang-kadang dia sampai tahap dia terlalu dalam, dia boleh sampai separuh je dia dah mati. Dia tak boleh nak merge keluar lah dari tanah tersebut. Itu dia punya dari segi hands on dia lah. Alright. Okay, terima kasih Encik Kamarul. Jadi soalan terakhir pada hari ini ada pelajar bertanya, bagaimana dengan aktiviti pengurusan bagi tanaman yang rosak? Adakah tanaman tersebut dibuang begitu saja ataupun ada dihantar ke mana-mana unit? Alright. So ini cerita situasi petani lah kan. Kalau situasi UPM pula lain pula rasanya kan. Sebenarnya kalau ikut mana-mana pun sebenarnya, kalau kita tak dapat kenal pasti tanaman tersebut rosak sebab apa, contohnya sebab penyakit ke sebagainya, kita boleh buat analisis lah. Kalau di peringkat luar daripada UPM, kita boleh directly dengan dipanggil jabatan apa lah, saya lupa dah. Jabatan Pertanian dia ada lah bahagian penyakit dan perosak ni lah. So dia boleh diagnose tanaman tersebut. Maknanya kita bawa sampel je, tak perlulah bawa semua pokok yang kena ni kan, bawa sampel. So dia orang boleh analisis sama ada pokok ni kena penyakit apa sebagainya. So dia boleh buat suggestion lah untuk buat rawatan atau perkawalan sebagainya. Tapi kalau kita rasa pokok tersebut bukanlah satu ancaman yang terlalu besar ataupun risiko yang terlalu tinggi, kita just musnahkan dia lah. Maknanya kita cabut atau kita buang tersebut tanaman yang rosak tersebut, tak boleh kita tanam ataupun kita lepaskan lah. Alright. Tapi kalau di UPM sebenarnya kita tak buat lah. Sebenarnya kalau untuk syarikat swasta sebagainya, dia memerlukan satu kos yang lebih lah. Supaya dia dapat buat analisis sebagainya. Sebab kalau Jabatan Pertanian pun kalau awak hantar hari ni pun, saya tak sure dah berapa hari pula dapat sampel tersebut dia analisis sebagainya. Dia bergantung kepada, kalau syarikat terlalu besar, dia kena buat lah analisis supaya dia tak ada kerugian tersebut tak berulang lah, ataupun dia boleh buat langkah pencegahan untuk tanaman seterusnya. Tapi kalau untuk dia serangan dia kecil ataupun dalam kuantiti yang agak sedikit, sekadar kita untuk kita musnahkan dia, maknanya cabut, buang ataupun kita tanam, lepaskan dia lah. Itu saya punya pendapat saya lah, ataupun cadangan saya lah. Okey, terima kasih Cik Kamarul. Jadi itu sahaja soalan daripada para pelajar kita, sama ada di Facebook ataupun di sesi Zoom live. Jadi saya ada lagi tu. Boleh kami dapatkan slide ini untuk dijadikan rujukan? Boleh ke? Boleh, nanti saya bagi pada siapa, Cik Tamizi Oh, okey. Untuk boleh. makluman para pelajar, kami tidak di pihak bidang pertanian lah, kami tidak akan memberikan slide kepada pelajar, di mana kami hanya berikan recording sahaja. Pelajar boleh melihat recording ceramah di FB Live ataupun di di laman YouTube rasmi bidang pertanian. Nanti kita akan bagi link lah untuk YouTube. Tapi sekiranya lah ada, maksudnya untuk lebih tahu secara detail ataupun sebarang persoalan penggunaan tanaman tersebut, boleh kontak dengan Pusat Pertanian Putra lah. Nanti dia akan liaise dengan pegawai-pegawai yang sepatutnya lah. Sebenarnya kita ni di Pusat Pertanian Putra ni, kita akan buat sesi untuk apa panggil, community CSR ni jugalah. Kalau contohnya dia ada buat tanaman, ada di kalangan pelajar kita, ada yang family yang terlibat dengan tanaman sebagainya, sekiranya ada sebarang kemuskilan ataupun nak tanya sebarang pendapat ataupun ni, kita boleh kontak direct dengan ni lah. Maknanya hubungi pejabat pengarah Pusat Pertanian Putra, kita akan bagilah khidmat nasihat yang kita boleh bantulah. Jadi ilmu tentang bijirin, kekacang dan pertanian ni bukan terhenti setakat ceramah ini saja Cik Kamarul Zaidi. Boleh. Mana-mana pelajar yang ingin mengetahui lebih
terperinci tentang sesuatu tanaman, ingin mengetahui tentang beberapa ilmu yang lebih detail, boleh berhubung dengan Encik Kamarul dan boleh juga berhubung dengan kami. Kami akan sampaikan kepada pegawai pertanian di Taman Pertanian Universiti untuk khidmat nasihat yang seterusnya. InsyaAllah kita cuba share lah pengalaman kita yang ada. Ataupun kalau di peringkat ni lebih pada Jabatan Pertanian lah. Jabatan Pertanian pun dia ada khidmat nasihat dia juga dan juga keluaran dia. Tapi kalau dia memang dah kita dalam UPM ni sendiri, insyaAllah kita akan bantu sendiri lah student ataupun family kita, family student sendiri. Ya, Alright. betul. Okay, nampaknya sampai di sini saja. Encik Kamarul ada nak berikan kata-kata akhir ke? Itulah. So terima kasih sekali lagi daripada pihak Pusat Asasi Sains Pertanian atas peluang yang diberikan Recording stopped. untuk saya berkongsi sedikit pengalaman ataupun ilmu pengetahuan kita ada. Okay. Minta maaf lah sekiranya ada sebarang perkongsian yang mungkin bercanggah ataupun perbezaan itu sendirilah daripada saya. Mungkin kita boleh berkongsi pengalaman tersebut ataupun kita boleh ambil mana yang memberi manfaat kepada kita semua lah untuk kita sama-sama mempelajari tanaman bidang kata. Sebab nak ikutkan saya pun bukanlah dia kata antara pegawai yang begitu mahir dalam bidang ni sebenarnya. Saya bermula pada 2017 sebab saya lebih sebelum ni saya lebih pada bidang buah-buahan, tanaman buah-buahan. Okay. So ni adalah bidang baru juga. So kita sama belajar dan kita juga share lah apa yang kita ada. Dan kita kat sini sebenarnya kalau untukkan Cik Muhammad Faiz dan Cik Imran juga antara penolong saya yang boleh membantulah sekiranya ada sebarang kemusykilan ataupun sebarang pertanyaan mengenai tanaman bidang kacang. Pengetahuan semua kita lebih kepada perkongsian untuk pengajaran. Kita tak ada lagi tanaman secara berskala besar ataupun untuk penghasilan lah. Okay. Berbanding dengan kalau pisang dan juga nenas itu tu kita buat penghasilan. Kita as on kita lebih banyak lah. Yang ni kita lebih pada perkongsian teori saja. Kita ada juga buat penanaman tapi kita tak adalah maksudnya penanaman secara berskala yang besar lah. Okay. Dan untuk semua juga sekiranya berminat boleh dialu-alukan lah untuk datang ke ladang kursi ni. Boleh tengok sendirilah tanaman secara fizikal dan sebagainya. Untuk pengetahuan juga kita akan buat penanaman jagung ni untuk kelas tanaman ladang ataupun AGR 31 untuk belajar Bachelor Sains Perniagaan Tani. InsyaAllah pada 12 ni sekiranya adik-adik ada berminat boleh datang. Boleh tengok lah sendiri kan. Boleh tengok sendiri macam mana tanaman jagung dan sebagainya. Okay, so itu sahaja dari saya. Mungkin Cik Faiz saat ni ada ke dalam ni. Cik Imran ni tak ada. Tak ada. Sekali lagi saya juga terima kasih kepada semua. Saya pelajar kepada kawan-kawan asasi dan juga mungkin ada kalangan staf sendiri dalam ni. Dan juga mohon maaf sekiranya ada sebarang percakapan saya ataupun lisan saya ni tersasul dan sebagainya. Mohon maaf, semoga ilmu yang disampaikan memberi manfaat kepada semua dan juga meningkatkan lagi ilmu pengetahuan saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Encik Kamal Zaidi. Jadi dari pihak saya pun, daripada pihak kami, Pusat Asasi, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Encik Kamal Zaidi kerana sudi meluangkan masa pada petang ini untuk berkongsi pengalaman kepada para pelajar kita yang ada di Zoom meeting dan juga di FB Live. Diharapnya ilmu pada hari ini bermanfaat bukan sahaja pada hari ini tetapi dapat digunakan untuk masa yang akan datang. Okey, kepada para pelajar jangan lupa untuk klik attendance untuk mana yang dah ada password dekat dalam yang diberikan oleh pesyarah masing-masing. Kemudian jangan lupa kita ada sesi quiz untuk setiap ceramah amali kita pada setiap petang. Dan untuk para pelajar yang terlepas untuk jot down mana-mana info yang diberikan oleh penceramah pada hari ini, anda jangan risau. Anda boleh lihat kembali rakaman FB Live di FB rasmi Pusat Asasi Sains Pertanian. Okey, you cari je live FB, kemudian anda boleh jumpalah ceramah-ceramah yang lepas and then ceramah tu takkan hilang, you boleh rewind. Mana-mana point yang you terlepas. Jadi itu sahaja daripada kami pada petang ini. Terima kasih sekali lagi kepada Encik Kamarul dan terima kasih juga kepada semua pelajar yang hadir pada hari ini.
sekian saja. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih Cik Kamarun. Sama-sama. Terima kasih kepada Cik Kamiji. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Thank you.